Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhajut talaqqi wal istidlal, tata cara penerimaan ilmu dan juga pendalilan dalam Islam. Yang mana kita kata ini ilmu yang penting, dalam asas bagi seorang itu dalam belajar, dia kena ada disiplin khas. Jika tak ada disiplin ni, kita kata itulah apa yang kita lihat sekarang, semua boleh, asal baik tak apa dan sebagainya. Atau ustaz kata bagus, ada ustaz kata apa, dan berterusan lah. Mana benda tadi dalam Islam ini, perkembangan dalam pemahaman ni bertambah-tambah dan tak pernah berhenti. Tak pernah berhenti. Sebab apa? Sebab manusia ni merasakan bahawa tidak ada disiplin dalam masalah pembelajaran. Asalkan orang tu pakai serban, pakai jubah, janggut panjang, balik dari tanah Arab, boleh belajar. Tak boleh. Kita ada asas di mana kita ambil ilmu daripada macam mana, dan bila dia ajar pada kita ilmu, macam mana kita faham dalil yang disampaikan. Itu konsep sebenar. Kita manhaj. Mana kalau kita perhatikan, kalau kita faham perkara macam ni masalah. Macam baru ni ada satu ni, Ustaz Inu bawa saya jumpa satu orang budak ni, pelajar ni. Dia pelajar lah. Dia nak panggil apa, nak kata belajar tak belajar, nak kata alim tak alim, tapi dia rasa dia alim. Tapi cerita dia, budak ni dia cuba nak menegaskan bahawa tidak mengapa masalah kubur, menentukan hari ziarah kubur tak apa, mana pegang batu nisan tu betul syirik lagi dan sebagainya. Dia berterusan dia mainkan faham-fahaman macam tu. Jadi bila dalam pemahaman dalil dia ada masalah. Pasal kadang-kadang sampaikan dia keluar antara lafaz yang sebab saya naik tinggi suara sikit pada dia, bila dia kata mendengar qasidah dan juga syair-syair memuji Rasulullah tu, kalau itu tak boleh, maka mendengar hadis Nabi pun tak boleh. Bila saya sebut macam ni kan, tuan-tuan, orang depan saya macam biar benar. Kenapa dia jadi macam tu? Salah faham. Dia salah faham. Pasal manusia ni sebenarnya macam kita bincangkan, akan tersesat dengan dua sebab. Satu, salah faham. Satu, salah niat. Kalau salah niat ni kita kata maghdubi alaihim, Allah Ta'ala gambarkan dengan Yahudi. Dia tahu kebenaran, tolak kebenaran, tentang kebenaran. Satu lagi, asyik salah faham je, macam orang-orang Nasara. Mereka ni salah faham. Allah Ta'ala sebut berkenaan anak, dia makan anak Tuhan dan sebagainya. The meaning of anak Tuhan bukannya Tuhan beranak, kan? Mana orang yang Tuhan sayang dan sebagainya, macam anak. Tapi diorang tak faham konsep itu, maka berterusan dia kata Isa anak Tuhan. Dia kata itu yang konsep tu salah. Dia salah niat, salah faham. Jadi kita umat Islam pun macam tu juga. Bila Nabi sendiri pun menjanjikan, dengan Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum, kamu pasti akan mengikuti gaya hidup, cara, tertib, sunnah, mana orang kata perangai, tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kamu, shibran bi shibrun, singkal demi singkal, wa dhira'an bi dhira'in, dan sehasta demi sehasta, hatta sehinggakan lau salaku juhra dhabbin, kalau mereka menyusun masuk dalam lubang biawak, la salaktum, kamu pasti akan ikut orang juga. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, al-yahud wan nasara, adakah Yahudi Nasrani ya Rasulullah? Nabi kata apa? Qala faman, kalau bukan diorang siapa lagi? Ini maksudkan, maksud dia dia memang dia kata tendensi, mana kecenderungan umat Islam ini meniru golongan sebelum ni ada. Cuma masalah dia macam cara dah, macam tadi lah kan, boleh dikata dia samakan hadis Nabi. Lepas tu bila kata kalau ziarah kubur, saya kata ziarah kubur, kalau untuk mengingatkan kematian, tak perlu ziarah kubur Habib atau wali-wali. Kubur orang mati biasa pun boleh. Bahkan Nabi SAW pergi kubur yang orang yang bukan sahabat, bukan golongan ahli syurga pun, yang kena seksa dalam kubur tu kan, Nabi cacakkan tu. Bukan kubur orang beriman pun. Mana maksudnya menunjukkan bahawa benda berkenaan. Ada kata mana kubur orang yang kena seksa, bukannya kubur wali-wali dan sebagainya. Menunjukkan Nabi SAW ziarah semua kubur untuk ingatkan kematian. Bukannya masalah kubur tu kena kubur wali. Tahu dia kata apa? Dia kata ini kubur orang awam. Pasal dia orang ada satu dekat selatan Yaman tu, dia orang ada tempat ziarah kubur pagi-pagi hari Jumaat mesti. Kalau student tak pergi, dia kena denda.
Okey, macam perjalanan macam ni, dari sekolah tu diorang jalan kaki lepaskan subuh tu, sampai di kawasan kubur tu, ini kubur wali-wali, ini kubur orang awam. Diorang akan pergi kubur wali. Mesti kubur wali tu tadi. Mana kita kata ziarah kubur, ya digalakkan, tapi bukan menentukan kubur wali mana. Lepas tu dia kata apa? Tapi kalau ustaz punya kubur dengan kubur Nabi, saya pergi kubur Nabi. Saya pandang muka dia, saya kata, sejak bila kubur Habib jadi kubur Nabi? Kan, betul tak? Mana apa beza, nak apa, kenapa dia kata kalau ustaz punya kubur sebelah, Nabi punya kubur sebelah, saya akan pergi kubur Nabi. Dia buat macam tu, perbezaan. Saya kata macam mana nak samakan? Sejak bila Habib tadi menjadi kedudukan sama dengan Nabi SAW? Dia banyak benda lah, banyak benda. Dia kata bila menentukan hari tertentu untuk ibadat, dia kata Nabi tentukan hari Sabtu. Saya kata Nabi itu Nabi. Kan, Nabi itu Nabi. Jadi bila ada orang kata, Nabi boleh buat, asal saya tak boleh buat, saya kata awak siapa? Faham tak? Jadi konsep ini berlaku tau dalam masyarakat kita. Salah faham yang berterusan, sebab orang tu sangka bahawa asal benda baik boleh buat. Jangan. Kerana dalam Islam ni ada benda baik Nabi sendiri sekat. Bila ada sahabat yang nak puasa berpanjangan atau tak nak berkahwin kerana nak devote diri pada Tuhan, ikut diri kita fikirkan bahawa benda tu bagus. Mana orang tu serahkan nyawa dia, harta dia kerana Allah Ta'ala, kan bagus. Tapi ada kedudukan cara pelaksanaan tadi Nabi tak setuju. Contoh macam kalau orang tu ceraikan isteri dia, jual harta dia, dan kemudian untuk pergi jihad fisabilillah, jual semua sekali, cerai isteri dan sebagainya, Nabi tak benarkan. Ini telah datang dalam Sahih Muslim. Bila orang-orang tu datang jumpa Nabi SAW, Nabi kata apa? Alaisalakum fiyya uswah. Tidak adakah untuk kamu pada diriku sebarang tauladan? Mana punca pemahaman tadi, maksud dia benda baik di mata kasar, tapi di sisi syariat belum tentu lagi bagus. Kena faham macam tu. Ini konteks sebenar dalam Islam dan masalah benda baik, ma'ruf itu. Bukan ma'ruf itu atau benda baik itu apa yang kita fikir baik di akal. Yang baik, zikir, apa salahnya tak? Tunggu dulu. Tengok dulu adakah itu batasan diletakkan oleh Rasulullah SAW. Pasal dalam ibadat, kita boleh reka benda baru. Dalam muamalat dan sebagainya, cara makan, buatlah. Dulu zaman dulu tak ada blender. Kan orang pakai lesung. Sekarang ada blender, pakailah blender, pun salah dia. Kan jangan kita ikut sunnah pakai lesung juga. Kan, itu nama dia. Mula tak pandai tu. Kan, datang naik unta. Rasulullah naik unta, kita naik kereta. Tak kena. Jual semua kereta, beli unta daripada Australia. Cukup 2 minggu, kena musim hujan, mati semua sekali. Sesama. Kan, pasal dia tak tahan cuaca Malaysia. So secara tak langsung kita belajar dia. Sebab apa kita belajar? Maksud dia ada benda yang berkaitan muamalah, berkaitan dengan apa? Kaedah hidup, cara hidup, rumah buat daripada apa? Kan dulu buat dari tanah, sekarang daripada simen, daripada apa, dah ada konkrit dan sebagainya. Benda tadi tidak ada halangan dalam Islam. Bahkan tidak ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Ini lafaz Nabi kata apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu berkenaan urusan dunia kamu. Maksudnya kita nak pakai apa, silakan. Tapi berkaitan ibadat jangan buat. Ya. Ya, muamalat, cara hidup, mana cara kita menulis. Dulu pakai pen, pakai dakwat celup-celup tu. Sekarang pakai dakwat yang apa pen yang gel dan sebagainya. Yang dakwat kali saya ke, terpulanglah nak pakai apa pun. Tak ada, no such thing as orang kata apa, kena pakai dakwat macam ni, kena pakai sekian, tak ada. Maksudnya tidak ada sekatan dalam bab tu. Tapi berkaitan dengan cuma ibadat, dekat diri dengan Tuhan, dan kita kena garis panduan kat situ. Sebab Allah Ta'ala utuskan Rasul untuk ditaati dan diikuti. Bukannya Rasul tadi dibiarkan ke tepi, kita ikut orang lain. Di sini asas sebenar. Kita kata yang menyebabkan kita bincangkan ilmu ni, kita bahaskan tajuk ni sebab bahagian ini. Pasal ada orang dia ingat apa, asal baik, apa salahnya? Kan daripada orang tu buat sekian, baik buat benda sekian. Tapi kalau dia tak belajar, kita kata, iyalah. Tapi kalau dah belajar, takkan nak buat juga. Kan dia tahu cara mendekat diri pada Tuhan adalah dengan zikir yang warid Rasulullah SAW. Mana berpuasa dengan kadar dia. Kemudian mana dia tahu, belajar baca Quran dan sebagainya, beristighfar pada waktu sahur. Semua sekali benda tu diajarkan dalam Quran dan hadis Nabi SAW. So sepatutnya diri dia buka diri dia kepada sunnah Rasulullah SAW. Bukannya kejar orang lain untuk jadikan ikutan. Bahkan taklid tiruan bukan dia actually bezakan taklid dengan ittiba'. Taklid ini adalah benda yang kita buat tanpa dalil, tanpa kenapa, tak tahu kenapa kita buat. Tapi ittiba' ini kita buat sebab kita tahu kenapa Nabi buat. Mana kita tak, sebab apa kita buat? Sebab Nabi tunjukkan. Dan pasal Nabi ni didatangkan Allah Ta'ala kepada kita untuk diikuti. Dan kita ikut dia, ittiba'. Pasal Nabi Muhammad Rasulullah. Ada pun manusia lain ni, dia boleh salah, boleh betul. Boleh diterima, boleh ditolak. Bukan jangan kita bagi alasan, ada orang buat, kenapa saya tak boleh buat? Itu kan jawapan dia kan, tak boleh macam tu. Pasal kita takkan sampai tahap para sahabat. Kalau para sahabat buat satu perkara yang mungkin seorang tu buat, lain tak buat. Seorang sahabat Nabi tadi tak menjadi ikutan kita ikut yang ramai. Ini manhaj dia panggil. Ini tata cara. Yang kita cari yang ganjil-ganjil, yang pelik-pelik. Yang pelik-pelik tu kita beri akan jadikan sandaran. Sepatutnya kita jadikan apa? Yang ramai itu sebagai ikutan kita. Faham Baik. Hari ni kita sambung lagi tajuk kita.
Kita oh ke? Nombor 5. Nombor 5 masuk dah? Oh tak lagi jadi masuk ke 10 lah. Okey. Baik. Kita baru ni membincangkan berkenaan dengan tajuk tata cara orang kata tanda-tanda pemikiran Islam dan pemikiran jahiliah. Pasal dalam tajuk ini penting seorang tu kena tahu macam mana seseorang itu jadi tersesat. Mana dia apply pada diri dia, tanya adakah diri dia macam tu atau sebaliknya. Di mana dalam tanda-tanda pemikiran jahiliah kita belajar bahawa seorang itu boleh jadi tersesat, tersalah, tersilap, terseleweng dan sebagainya apabila dalam diri dia ada satu, mengabaikan, mensia-siakan panca indera, tidak mahu gunakan panca indera dia. Ada alat untuk belajar tapi tak nak belajar. Kedua, dia berpegang pada dongeng dan khurafat, tahyul dan juga khurafat. Tu dalam buku tu ada sama sekali tu. Start dari awal, tak payah tulis balik. Nanti dalam buku tu ada. Siapa nak buat ni, baca dari awal. InsyaAllah ada. Okey. Ketiga, dia tidak melepasi alam material. Mana dia semua nak fizikal semata-mata, pun berjahiliah juga. Keempat, mengikut atau mengikut orang-orang yang diagungkan atau dimuliakan pada diri dia. Mana tak kira sama ada pemimpin atau orang-orang berilmu ataupun orang-orang ahli ibadat ataupun pemimpin atau pembesar. Orang mengikut tanpa bukti, tanpa dalil. Itu taklid dipanggil, taklid buta. Yang kelima, mengikut hawa nafsu. Keenam, mengikut sangkaan-sangkaan. Mana doubt. So, 6 perkara tadi adalah dipanggil sebagai tanda-tanda pemikiran jahiliah. Sekarang ni, lepas itu kita masuk pada bahagian kecil. Itu berkenaan dengan tajuk kenapa kadang-kadang manusia ni dah nampak dah tanda dan kebenaran, tapi dia bertentang juga, dia tolak juga. Kenapa? So, dari sini pengarang buku kita datangkan dengan dia kata sifat ataupun kita panggil apa, pendirian orang-orang musyrik terhadap tanda-tanda hujah nyata. Datang hujah nyata tapi dilawan juga. Kenapa? Satu, dia ada sifat berbahas dengan batil. Berbahas dengan batil. Mana benda tu datang nyata, dia tolak dengan hujah-hujah pelik. Macam para anbiya dahulu bila datang jumpa kaum dia, dia kata, apa berhala-berhala ini yang kamu, kepada berhala ini kamu menyembah. Lepas tu kaum dia kata apa? Kami dapati atuk nenek kami kepadanya menyembah. So jadi dia digunakan atuk nenek punya validity untuk kenakan kepada apa? Tuasa tukar fahaman. Tuasa tukar fahaman kerana apa? Walaupun dah nampak salah. Tu hujah Ibrahim AS ketika dia hujah kaum dia. Hujah tu tak ada siapa jawab dah. Kan dia pecahkan berhala, tinggalkan satu. Kaum dia senyap, tak boleh jawab apa. Kan bila dia kata anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, engkau ke buat benda dengan Tuhan kami ya Ibrahim? Ibrahim kata apa? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha. Yang buat yang besar ni, fas'alhum, tanyalah mereka. In kanu yang tu, kalau mereka boleh cakap. Kaum dia diam, tak boleh jawab apa. Maksud dia ini tak ada validity langsung, tapi dia orang pergi nak pegang juga. Jadi konsep ini kita kata berbahas dengan batil. Mana bila Ibrahim kata Allah Taala menghidupkan dan mematikan, raja zaman dia pun hujah dengan batil. Dia bawa 2 orang, dia bunuh seorang, dia biarkan seorang hidup. Aku pun hidupkan matikan. Raja tu kata dia Tuhan. Dia Tuhan. Pasal banyak diagungkan sampai peringkat dia rasa dia Tuhan. So jadi dia bawa 2 orang untuk lawan Ibrahim punya hujah. Tuhan dia yang menghidupkan matikan. Memang betul kita kawal. Nak mati manusia ni kan macam hard disk matilah. Kan bateri handphone nak mati kata pulang. Kita kata bukan kita kawal. Macam tu juga manusia mati, macam tu juga. Mana ada orang tu sihat wal afiat mati. Ada orang tu tua tak mati-mati juga. Kan macam ada orang sakit sama kanser peringkat dahsyat tak mati-mati. Ada orang tu sihat dengan bersukan mati. Maksud dia memang mati tadi bukan bawah kawalan kita. Secara asasnya bila kita perhati kat sini perhatikan ada konsep cerita ni, maksud dia Ibrahim gunakan benda yang valid. Dia hujah dengan apa? Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Nak hidupkan manusia tak mati, siapa yang kawal? Tuhanku. Lepas tu raja dia lawan dengan batil. Dia kata apa? Aku pun hidupkan mematikan. Tapi cara dia apa? Dia ambil 2 orang, dia bunuh seorang depan orang ramai, dia biarkan seorang hidup. Ni tengok, aku menghidupkan, mematikan, dia kata. Lepas tu Ibrahim berjawab, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Kalau macam tu, Allah Taala datangkan matahari daripada timur. Kalau kau Tuhan juga, fa'ti biha minal maghrib, datang daripada barat. Fabuhital ladzi kafar, diamlah, senyaplah orang-orang yang kafir. So bahas dengan batil tak, ini biasa sering menyebabkan. Dan memang kita kata tanda sifat atau pendirian mereka yang kedua itu degil dan sombong juga penyebab. Okay? Penyebab masalah kalau dia rasa dia besar dan tinggi, dia tak nak turun. Dia macam Fir'aun menyatakan pada kaum dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi. Hatta ketika ahli sihir dia sujud kepada Musa, dia marah, dia kata apa? Engkau beriman pada mereka, kamu beriman kepada dia, kepada Musa, sedangkan belum kamu minta izin pada aku. Hal amantum lahu qabla an adzan lakum, aku tak izin kali kamu beriman dah. Dia kata, maksud dia bukan masalah betul atau salah, minta izin aku dulu. Maksud dia nak beriman ke tidak. Itu sombong lah. Kesombongan yang berlaku pada dia. Dia menentang kebenaran setelah zahir dan tandanya.
Memang kita kata ada yang jenis degil, dia menentang kebenaran setelah zahir tanda-tandanya. Bukti dah datang, dilawan juga. Pun ada. Dan kemudian ada yang berpaling daripada kebenaran. Dia tak nak tengok kebenaran langsung. 4 benda sifat ni kita cerita tu, bahawa dia akan beri hasil. Hasil dia adalah seorang itu hati dia akan ditutup. Hati dia akan ditutup. Tu bahaya dia. So janganlah kita, kalau orang tegur kita, walaupun dia muda dari kita, atau kurang berilmu banding dengan kita, ataupun kita belajar datang Yayasan Taklim, dia tak belajar Yayasan Taklim, tapi dia tegur kita, benda tu valid, kita tahu benda tu betul, jangan lawan. Pasal bimbang bila kita lawan, hasil dia adalah ditutup hati kita daripada menerima kebenaran lepas tu. Tutup daripada, dibutakan daripada hidayah. So sebab kenapa itu, mengapa dalam Islam ni humbleness, sifat rendah diri itu penting. Sebab Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata apa? Man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa tawadhu', merendah diri kerana Allah Taala, Allah Taala akan angkat dia. Jadi kalau kita nak angkat diri kerana diri kita, status kita, harta kita, ilmu kita dan sebagainya, dan benda tu akan menyebabkan kita apa? Binasa. Kita akan binasa. Sedar Faham Baik. Hari ni masuk bagi kelima. Kelima, beralih kepada mempersenda dan mengejek. Sering kita kata macam benda tu tak nak diterima dan sebagainya, mereka permain-mainkan apa yang datang tadi, dia ejek, adakah dia kan. Contohnya macam tu, macam surah Al-Anbiya ayat 36. Surah Al-Anbiya ayat 36, Allah Ta'ala nyatakan, wa idza ra'akal ladzina kafaru, dah bila orang kafir melihat engkau, hai Muhammad, in yattakhidunaka illa huzwa, mereka tak mengambil engkau kecuali apa? Kecuali memperejek-ejek saja, mempermain-mainkan saja. Dan diorang kata apa? Ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum, adakah ini orang yang menyebut atau mencaci tuhan-tuhan kamu? Hum bidzikrir rahmani hum kafirun. Dan Allah Ta'ala kata, sedangkan mereka dalam mengingati Allah Ta'ala, mereka Tuhan yang pengasih ini adalah mereka kufur dan ingkar. Mereka tahu bahawa berhala tadi bukanlah yang menghidupkan diorang, mematikan. Tapi diorang biasa sering jadikan berhala ni macam nasib baik, nasib malang, dapat anak, tak dapat anak, kebun dan sebagainya. Diorang anggap perantara di antara dengan Allah Ta'ala. Diorang tak sembah Allah Ta'ala direct. Jadi diorang gunakan hujah, mempersendakan. Hatta Abu Lahab, ketika mana Rasulullah SAW berdakwah, dia ejek, dia belakang, dia kacau dan sebagainya, dipermain-mainkan. Mana benda tu dakwah tadi benar, tidak ada kesilapan langsung. Bahkan Nabi tak pernah berbohong walau sekali pun. Tapi cara yang dibuat adalah diejek. Itu saya sebut, kadang-kadang ada orang tu dia kata apa, bila benda-benda valid yang macam Islam ni, bila kita kata, bila Rasulullah SAW ajar, contohnya bila mati saja seorang manusia ni, maka adab-adab mana untuk apa pengurusan jenazah tadi telah datang dalam kitab-kitab fiqh para ulama berdasar pada hadis-hadis Nabi SAW. Okay, jadi adab-adab di antaranya kita uruskan mayat berkenaan, dan kita kata selesaikan dengan tajuk yang biasa. Lepas ditanam, yang macam Rasulullah SAW buat, yang paling masyhur adalah baginda akan apa? Kata pada para sahabat, salu li sahibikum hadzat tathbit, mintalah untuk sahabat kamu ni pengukuhan, penetapan pendirian, kerana dia sedang ditanya sekarang. Dan Nabi sendiri minta ampun untuk orang yang telah mati. Tapi bila kita sebut macam ni pada orang ramai, kita kata tak galakkan untuk orang buat kenduri dan sebagainya bersempena kematian seseorang. Bahkan dalam hadis dalam tajuk ini, kita kata jumhur para ulama, macam dalam kitab Syarah Minhaj, salah seorang ulama nama dia daripada tanah Arab, kita kata ulama-ulama ini antara yang menjelaskan kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ini kitab mazhab Syafi'i, bukan kitab mazhab lain. Jadi dalam kitab tersebut, An-Najmul Wahaj, Syarah Minhaj Imam Nawawi, para ulama itu dalam syarah menjelaskan tajuk Imam Nawawi punya kitab ni, menyatakan bahawa perbuatan membuat kenduri untuk orang kata orang yang mati tadi, seolah-olah ia adalah satu perbuatan jahiliah. Dan bahkan benda tu bukan Islam pun. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun tak pernah ajak orang untuk makan kenduri untuk orang mati. Peringatan kematian ni bukan Islam ajar. Islam tak nak buat commemoration untuk kematian seorang. Bila kita sebut macam ni, ada orang dia kata, habis tu tanam bapak dengan mak kita ni macam tanam ayam ke? Ayam mati kena langgar, kita tanam, korek lubang, tutup, lepas tu balik. Macam tu ke? Tak ada ke? Dia start. Dia permainkan macam tu. Sedangkan benda tadi kenapa samakan mak bapak dengan ayam? Takkanlah Nabi SAW ajarkan benda yang Nabi sendiri tak tahu. Nabi lupa nak ajarkan kita cara menyelamatkan orang yang mati. Ini pasal benda ni ghaib. Orang yang mati tadi perlukan pertolongan, bantuan, dan juga diberikan keselamatan. Sekarang ni cara yang terbaik adalah benda ni ghaib. Nabi ajar kepada kita, doakan untuk dia keselamatan, doakan kepada dia keampunan.
Bukannya kita beria untuk buat benda berkenaan dan sebagainya. Maka kadang-kadang dalam kenduri dan sebagainya, yang tahlil ataupun apa kita kata orang Melayu kita sering buat. Benda tu tadi orang yang datang itu sincerity kita dipersoalkan. Sebab kalau dia kata orang tu kata buat tanpa bayar, nak datang tak soalan? Pak Imam tu nak tak jadi tekong? Zikir apa tahlil tadi untuk tempoh sejam 2 jam kan? Kan berpuluh-puluh. Rumah tak ada aircon pula. Kan? Kemudian makanan bagi makanan yang tak sedap. Dan orang tu tak ada duit untuk bagi makanan dan sebagainya. Biskut kering je ada. So macam mana? Nak tak? Tu kawan saya dulu ada seorang kawan saya dekat Kelantan. Dia kata apa? Bila dia nak peringatkan orang tentang perkara ni, ada orang macam tak puas hati lah, kata kenapa dan sebagainya. Kenapa salahnya kita bagi pahala pada orang mati. Lepas tu kawan saya kata satu benda. Dia kata kalau sekiranya kan kita ajak orang makan, dan sebagainya. Kemudian bila ajak orang makan, untuk ni ajak orang baca Quran untuk bapak kita. Dia katakanlah dalam kampung kita ada seorang budak, bapak dia mati, mak dia mati, kemudian dipanggil orang ramai masjid datang baca Quran dekat rumah. Dan orang ramai tadi akan baca seorang 1 juzuk lah. Kalau 30 orang 30 juzuk. Kalau seorang-seorang buat kan, kalau seorang-seorang personal buat, akan dibayar lebih kurang untuk baca 7 hari, sehari 100 tau. 7 hari 700. Benda tu biasa dibuat macam tu. So katakanlah dia kata budak ni panggil kita baca Quran, kemudian buat program dan sebagainya. Lepas baca Quran tu dia bangun, dia edarkan biskut kering dan kopi. Kemudian dia kata, pakcik-pakcik sekalian, insya-Allah terima kasih pasal baca Quran untuk bapa saya. Insya-Allah besok kita buat lagi. Dia kata pada pakcik dalam masjid tu, datang tak? Lepas tu pakcik belakang seorang, tobat tak datang, dia kata. Kalau tobat tak datang, masa dia baca tadi tu lillahi ta'ala ke tidak? Habis tu macam nak bagi ke orang? Nak sedekah pada si mati, benda tu kena jadi lillahi ta'ala dulu, baru kita boleh sedekah ke orang. Sekarang ni benda tak lepas lagi pun. Pergi sebab makan. Kalau datang makanan tak sedap, bagi apa sayur toge je, tak datang dah. Kalau bagi nasi ayam Kentucky boleh datang ramai-ramai. Dah masak kami kurma lagi ramai. Kenapa? Tak nampak dekat sincerity kita macam mana? Kita nak bersedekahkan pahala pada orang mati. Okay, fine. Sekarang ni kalau anda kata orang tu tak bagi kita makan, tak bayar duit pada kita, kita tak boleh buat. Tak ada permintaan. Kalau gitu kan tak perlu permintaan dia. Tak perlu permintaan keluarga si mati tadi. Kita buat je pasal sayang, pasal kat jiran kita, orang yang dulu pernah tolong anak kita luka kepala, dihantar pergi hospital untuk jahitkan. Orang yang dulu kalau ada kucing kita hilang, dia tolong jumpakan. Contohnya jiran. Kan berapa ramai jiran kita macam tu. Jadi kalau dia kata tu, kenapa nak tunggu keluarga dia datang? Assalamualaikum, minta maaf, minta supaya buat. Kenapa? Tanya diri kita, adik. Kalau dia kata kalau betul kita sayang dia, perlu orang minta ke? Tak perlu. Kita buat lillahi ta'ala, saya sayang dia, saya buatkan. Problem dia tak ada siapa akan buat macam tu. Faham tak? Mana ada orang nak buat macam tu? Kalau hantar Ramadan pun kena bagi senarai nama, kena bayar duit. Kalau tak bagi duit, senarai itu letak ujung sekali. Kan? Tak sampai masuk dalam. So, apa poin sebenar? Jadi macam mana kita nak sedekahkan pahala kalau sekiranya kita tak sincere, tak ikhlas lillahi ta'ala? So benda tu pasti akan sangkut. Okay, di sini tajuk dia. Bila kita sebut macam ni, tapi dia tapi lagi. Masa dia produkkan, ini semua sekian. Dia ejek lah. Oh ini sekian. Mana saya tengok seorang ustaz tu, dia kerja dia bila dia bertentangan dengan tajuk ni, dia ejek. Tangan sini lah, garis jerak. Dia bermain-mainkan, ejek. Benda tu benda warid daripada Nabi SAW. Bila para ulama sendiri kata benda tu ada, maka senyaplah. Tak payahlah kita kata benda tu khilaf. Tapi anda kata bila berbincang dengan tajuk ni, banyak orang saya tengok perhatikan, memang dia suka mainkan tadi. Tanam macam mati lah, macam ayam je lah mati. Macam bangkai ayam je tanam bapak kita. Kan kita dengar macam tu, takkan tanam macam tu je, mesti tanam dengan ritual kan. Jadi problem sikit sekarang ni, benda ni diajarkan, tapi bila kita datang orang menegur kita akan ejek balik. Ejekkan, permainkan apa yang dikatakan tadi. Kan? Okey, baik. Dan dia kata apa? Dan surah Al-Jasiyah ayat ke-9 Allah Taala nyatakan, wa idza alima min ayatina syai'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Dan bila dia mengetahui, dia itu orang tersebut mengetahui sesuatu daripada ayat-ayat kami, ittakhadhaha huzwa, dimainkan. Contoh macam bila kata kalau Tuhan sekian, macam ada orang kan dia ejek, dia kata kalau Tuhan sekian kenapa Tuhan tak buat, kalau Tuhan sekian kenapa Tuhan biarkan manusia mati, kalau Tuhan sekian, dia ejek lah. Pasal kita dalam Islam, kalau perhatikan orang yang bermasalah ni, kalau dalam kalangan yang celik pandai zaman kita sekarang ni, dia kata kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan tak tolong orang kat Jepun yang kena tsunami tu, gempa bumi? Kalau Tuhan ada, kenapa dia tak sekian? This wording mulut ni tadi mengejek kepercayaan berkenaan kebenaran. Pasal Allah Ta'ala itu hak dia untuk makhluk dia nak hukum, itu hak dia. Dan dia akan hukum manusia dalam keadaan dia tak zalim pun. Tapi kita sekarang ni bila mulut kita keluar macam tu, kita mengejek.
mengejek, menjatuhkan ketuhanan, menjatuhkan Rasul. Mana Rasul alaihi wassalam, mana benda macam ni macam dipermainkan. Zaman kita sekarang kita dengar dia tak boleh lawan hujah. Hujah dia kalah, lepas tu dia lukis kartun. Dia tak lawan hujah, dia buat filem. Di mana kalau dari segi konsep macam Rasulullah SAW sendiri, kita kata baginda SAW ini hidup dia, mati dia, mana sepanjang baginda hidup ketika zaman sebelum Islam, sebelum terima wahyu atau sampai lepas terima wahyu, baginda menjadi pertumpuan. Kalau tak ada pemimpin-pemimpin dunia ni kalau dapat tumpuan macam Nabi SAW. Pasal Nabi ni dia pergi kencing, pergi tandas dan sebagainya, semua orang tahu cara macam mana, istinja dia macam mana, tidur dia macam mana, baring dia macam mana, semua tahu. Luar dalam cerita dia, dalam rumah dia ceritakan, luar rumah pun dia ceritakan. Kalau kita dapat macam tu, agak-agak berapa lama nak keluar bad habit kita? Terdedah tak agak-agak? Perdana Menteri Malaysia ke, Perdana Menteri Amerika Syarikat, Presiden Amerika Syarikat ke, gasa-gasa keluar tak bad habit? Mesti keluar. Sebab apa? Sebab manusia tak boleh ni. Rasulullah SAW tak ada siapa di zaman Rasulullah SAW dahulu berjaya untuk jatuhkan Rasulullah SAW dengan contohnya kononnya macam baginda ni pedophile atau sekian. Tak ada siapa. Hatta orang Arab sendiri pun yang benci Rasulullah tak pernah guna hujah tadi. Sebab kenapa kalau sesiapa datang pada kita memburukkan atau mengejek Rasulullah SAW, benda tadi tak kena pun. Dia bermain-mainkan Rasulullah SAW, tak ada benda, tak ada sebarang validity. Pasal orang Arab pun tak pernah ejek Nabi dengan benda-benda berkenaan. Habis kuat diorang ejek Nabi SAW dengan ahli sihir ataupun orang gila atau penyair okay. Ataupun sawan dia cakap macam tu. Dia kata Nabi ni ada sampai ada di kalangan orang Arab tu nak ubat Nabi, nak jampikan Nabi SAW supaya sembuh daripada sawan. Dia baca pada di Quran, dia masuk Islam. Ada di kalangan di kalangan para sahabat macam tu. Dia baca, datang jumpa Nabi. Aku dengar kau ni sawan, aku ingat aku nak ubatkan kau, dia kata. Dia ingatkan Nabi SAW terima benda tu macam dipermain-mainkan. Pasal Quraisy main-mainkan Rasulullah. Dia burukkan dengan cara macam tu. Tapi kalau nak kata Nabi SAW kutip harta, tak. Nabi tak pernah kutip harta orang. Nak kata Nabi kumpul kekayaan, tak ada. Nabi tak pernah kumpul kekayaan. Mana Nabi, kalau Nabi nak jadi kaya, Nabi boleh kaya sekaya-kayanya. Semua orang datang bagi hadiah pada Rasulullah SAW, pada baginda SAW. Tapi tidak pernah baginda simpan benda berkenaan untuk jadi simpanan peribadi. Baik. Ulaika lahum azabun min, mereka itulah untuk mereka ni azab yang menghinakan. Dan dalam ayat lain Allah Taala nyatakan dalam surah Muhammad ayat 16, wa minhum may yastami'u ilaik, dan ada di kalangan mereka ini yang mendengar kepada engkau. Hatta idza kharaju min indika qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ada di kalangan mereka ni, Nabi kata, Allah Taala kata orang munafik ni yang mendengar kepada engkau, hai Muhammad. Hatta idza kharaju min indik, sehinggalah mereka keluar daripada sisi engkau, daripada majlis engkau, qalu lil ladzina utul ilma, mereka jumpa orang-orang yang diberikan ilmu, madza qala anifa. Ya apa Rasul cakap tadi? Benda tu nyata terang, tapi dia saja macam permainkan, macam tak jelas, macam sabda Nabi tu macam tak terang, macam perlukan lagi, macam tak kena dan sebagainya, main-mainkan. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim, mereka itulah orang-orang yang dipetri, ditutup, disil oleh Allah Taala ke atas hati-hati mereka. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Surah Muhammad ayat ke-16. Okey. Dan Allah Taala nyatakan dalam Quran dalam surah Mutaffifin 29 sampai 32, Allah Taala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang buat kesalahan, yang derhaka kepada Allah Taala ini, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka dahulu terhadap orang yang beriman ni mereka buat gelak, buat lawak, mengejek. Macam dulu ada filem saya ingat dulu. Ya, memang betul kita kata bahagian orang yang berlakon filem tu pengarah pun tak pandai. Tapi dia gambarkan macam contoh macam orang yang menegur amar ma'ruf nahi munkar ni bodoh, tak tahu. Macam saya ingat dia cerita apa, berlari ke langit. Saya tak tengok cerita tu, tapi komentar kawan-kawan saya yang tengok cerita tu, antaranya satu scene di mana perempuan tu berduaan dengan lelaki tu, jadi di kawasan atas bukit lah. Lalu datanglah golongan tabligh ni, ustaz-ustaz wannabe lah, ustaz wannabe yang nak jadi ustaz kan, tapi tak, yelah tak nak belajar. Kalau kita kata kalau nak jadi ustaz sungguh, belajarlah, pergi belajar, dia tak belajar. Okay. Jadi bila datang kumpulan dia cakap dengan perempuan, dengan kumpulan, dengan dua orang lelaki perempuan ni, dia kata tak boleh, ini haram kan. Perempuan tu jawab, apa jawab perempuan tu? Bapak saya pensyarah Universiti Madinah, saya ada ijazah pengajian Islam daripada UIA, saya tahu halal haram. Tengok dia main-main ni kan, dia macam sikit ni haram kan, sikit haram. Kami tak berdua-duaan. Punya adik dekat mana? Bawah bukit. Akak, abang kau buat atas tu. Dia kononnya dia ada ni lah, ada teman kan. Mahram dalam Islam tu untuk perempuan, bukan untuk lelaki.
Bukan adik lelaki tu menjadi teman dia. Perempuan tu kena ada. Pasal kena ada, kena mesti orang yang balik dan apa umur yang apa, umur yang agak apa matang. Supaya jangan sampai nanti kakak dia kena pegang, dia senyap je. Pasal dalam Islam ghirah itu bagi seorang manusia ni, dia ada rasa protektif terhadap keluarga dia. Kalau dia kata dia pegang kan, pegang. Jadi tak boleh lah budak tu nak bawa bukit. Yang kata saya tahu halal haram tu, korang tak berdua-duaan lah. Dia berdua-dua dan tiga, satu lagi kat bawah. Tak, stupid kan, kita kata. Kan, bagi saya bodohnya orang yang tak kerti. Buat filem, lain kali buatlah research. Kan, tak ada research langsung. Semayang, kawan-kawan, semayang subuh. Kan, semayang subuh. Tak tahu semayang apa lah. Abang semayang sini, adik semayang sebelah sini. Laki. Patutnya laki duduk mana? Sini kan. Lepas tu lepas semayang tu, abang dia pergi kat tingkap. Langit dah cerah. Lambat lagi subuh. Dan salah. Kan, kenapa? Apa hal? Kan? Ni kadang-kadang, tapi dalam kisah kena memburukkan orang yang buat baik lah. Tu cerita dia. Orang yang mendakwah kepada kebaikan tadi, contohnya macam tadi lah, namun begitu kisah tadi diburukkan asal orang pakai serban jubah, tegur orang halal haram ni, rupanya Yasin tak pandai, tak ada sijil. Tak ada sijil UIA, bapak bukan pensyarah Universiti Madinah, kan. Saya tak nampak tak mempermain-mainkan. Dengan dia tak pakai tudung, tiba-tiba dia pandai tahu halal haram. Kan? Itu masalah dia dalam konsep ini. Cerita tu tadi macam nak memburukkan ahli agama. Cerita dia. Kita seriously tak ada tajuk sebenarnya. Kalau dia kata dalam masalah amar dan munkar yang sebenar ada daripada kerajaan. Kita ni tadi ditaklifkan atas dasar kemampuan masing-masing. In the end kalau seorang tu tak mampu apa-apa, dengan hati dah memadai. Faham tak? So konsep sekarang ni dimain-mainkan. Tengok tak pandainya. Ni pensyarah apa, bapak dia pensyarah Universiti Madinah. Dia ada sijil daripada UIA. So dia tahu halal haram. Yang ni tak tahu halal haram. Pasal diorang sebenarnya tak berkedudukan, berdua-duaan, bukan berkhaluat. Pasal apa? Bawah bukit. Bawah tu ada adik dia orang. Adik lelaki tu ke adik dia. Bukan mahram perempuan berkenaan. Pasal dalam masalah mahram ni, perempuan tu yang ada mahram, bukan lelaki tu ada mahram. Lelaki tu pula punya diletakkan. Adik lelaki tu sebagai orang ketiga. Tu masalah dia. Nampak tak konsep macam ni? Kita kata perbuatan memburuk-burukkan agama, memburukkan ahli agama, memburukkan kesian dengan cara macam ni. Kan kita kata, macam contoh macam dekat Malaysia ni satu benda, kalau perasan. Kalau ustaz jahat ada. Ada filem ustaz jahat. Ustaz ni nak kahwin dengan anak murid dan sebagainya. Ada kan? Okey. Menteri jahat ada. Filem menteri jahat. Okey, bagi saya datang. Ini. Okey, faham. Okey, pandai faham. Jadi konsep dia saya tahu. Jadi cerita Tamil ada. Tamil ada menteri jahat. Cerita betul ni. Ni bukan main-main. Pasal apa tahu? Pasal tak ada badan khas memantau tajuk ni. Finas kadang-kadang bila letakkan gambar. Dulu tak boleh orang bercium. Sekarang boleh bercium. Kan? Pasal apa? Dah letakkan orang pencen. Dia ada apa? Pencen orang yang apa senior berumur, waras, apa tah? Dia ambil kerana cikgu pencen. Mana tengok filem tu 5 minit dia tidur. Lepas tu tanya, saya boleh? Kan tu ada benda gambar bukan keluar tu. Itu masalah sekarang ni kita masyarakat kita ni macam benda tu dia kata haram. Jangan main lah. Mana satu benda bila Islam kata haram, jangan yang pandang sinis. Mempermainkan janggut Nabi SAW, ejek-ejek. Kalau ini sunnah Nabi suruh kita buat. Tapi ada orang kata macam zaman Nabi tak ada jilid. Tak, dia so stupid. Zaman Nabi dahulu orang cukur kepala pakai apa? Dia orang cukur kepala kan, tahlul kan, cukur kepala. Apa hal kalau cukur kepala boleh botak? Kenapa tak ini? Dan bahkan Nabi larang perbuatan qazak. Lah hadis yang datang Nabi larang bila ada budak tu, bapak dia cukur kepala sebahagian, tinggal sebahagian. So Nabi kata cukur semua atau apa? Tinggalkan semua. Nabi larang daripada qazak. Qazak ni cukur sebahagian kepala, tinggalkan sebahagian. Macam mohawk dan sebagainya, tak boleh. Gilong sini kan, ini tempat lain dibiarkan. So Nabi tak benarkan, itu qazak dipanggil. So kita kata kalau orang boleh cukur zaman dahulu kan, apa hal tiba-tiba kita ni cukur bulu kemaluan pun wujud, arahan Nabi SAW, tiba-tiba datang tak ada jilid kan, itu salah kan. Jadi benda-benda macam ni dipanggil sebagai apa? Perbuatan mengejek. Dia tak nak buat, dia tak nak laksanakan benda berkenaan, dia tak nak apply apa sunnah Nabi dalam hidup dia. Tapi bila orang buat, dia mainkan, ejek dan sebagainya. Ya. Mereka ni orang-orang yang bersalah tadi, mereka terhadap orang beriman yadhakun, mereka gelak, ketawa. Wa idza marru bihim yataghamazun. Dan bila mereka melintas dengan orang yang beriman tadi, dia macam alim tu kan. Okey. Wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan mereka pulang kepada ahli mereka, keluarga mereka, mereka pulang dengan keadaan riang gembira. Wa idza ra'awhum, dan mereka melihat orang beriman, qalu inna haula ila dhalun. Mereka kata orang tu gila, orang tu sesat. Sebab apa? Sebab tak tahu. Kita ni kan nak kerja untuk dunia. Apa? Beramal untuk dunia seperti kau hidup 1000 tahun lagi.
beramal untuk akhirat. Setiap kau masuk mak apa setiap kau akan mati esok hari. Tapi tiba-tiba kan tak pernah dia kerja untuk akhirat pun. Tapi beri ada cerita. Dia baca Al-Quran berkenaan dengan kisah kisah Qarun. Kan Qarun kan apa bila tak sebut dalam nasihat ketika ada Qarun keluar, Qarun surat 6 dulu. Qarun keluar depan orang ramai. Lepas tu bila nampak pakaian Qarun macam-macam cantik dan sebagainya, ada sebahagian kaum yang melihat pakaian Qarun, dia kata, ya laitana alangkah baiknya kalau kami diberikan macam ni diberikan Qarun. Innahu ladzu hadzin azim. Dia punya habuan yang banyak besar, sangat besar, dia kata. Lepas tu ada salah seorang di kalangan ramai tu dia kata wailakum. Dia kata waihakum. Apa hal korang ni? Sawabullah khair. Pahala ganjaran Allah Taala lebih baik daripada apa yang kamu kejar ni. Jadi mana maksud dia bila dan bahkan dalam ayat tu ada lafaz dia yang saya nak membaca. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, dan carilah fi ma atakallah, pada apa yang Allah Taala beri pada kamu ni, ad-darul akhirah, kejar akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan habuan kamu dunia. Tapi orang sebut ayat ini untuk kata kena kejar dunia banyak-banyak. Kejar akhirat sikit aja. Mana kalau ikutkan ayat itu sebenarnya cari akhirat dulu. Dunia tu jangan tinggal lah. Itu je maksud dia. Akhirat utama, dunia ni sementara. Kalau tidak, masa kan kita kata macam berasuah dan sebagainya. Jadi sebab itulah ayat-ayat tadi. Mana kemajuan dalam Islam ataupun konteks dalam Islam ni masalah sebenar. Bukannya kita ni tolak dunia sepenuhnya. Nak kaya silakan. Tapi kaya kenapa? Seorang tu nak kaya, okey boleh. Kalau orang tanya saya salah ke ustaz kaya? Saya kata boleh kaya, tapi apa anda niat untuk kaya? Untuk apa? Untuk beli barang saja. Anda rugi. Kalau setakat beli barang saja, lepas satu peringkat anda akan cemoy. Puas, tak ada ni dah. Tak ada rasa rasa nikmat dah. Mungkin ketika mula-mula betul lah, mula dapat gaji kan. Beli sekian. Satu peringkat lepas tu apa? Rasa diri kita kosong, tak ada benda. Tu kita kata sebab tu kenapa kejar akhirat dahulu. Dunia ni tak habis. Kan kasut cantik. Kan? Habis satu masa ke? Tak ada kan? Beg tangan. Ada berhenti? Design dia? Tak ada. Betul? Okey. Tudung. Ya, tudung. Tudung yang ropol-ropol, tak ropol, batu ni. Pernah berhenti tak? Fashion pernah berhenti tak? Tak pernah. So jangan pening kepala. Macam, alamak tak cukup duit lah nak beli tudung sekian. Kan? Tudung harian, benda tah. Kan? Macam-macam. Mahal gila. Satu longgok-longgok RM100. Tak faham tu. Kan, longgok-longgok biasanya RM50. Ini longgok-longgok RM100. Contohnya tak, maksud dia kita kena faham bahawa akhirat itu yang utama. Jadi kalau ada konsep itu dilaksanakan, banyak manusia tidak akan menipu. Tak akan sibuk berasuah, tidak akan sibuk seleweng harta rakyat dan sebagainya, kerana sebab dia tahu bahawa ini amanah. Allah akan tanya akhirat itu dahulu. Tapi kerana apa? Fikir sini dahulu, tu yang masalah dia. Pasal ayat itu dipakai tapi pemahaman dia salah. Sebab apa? Para sahabat Nabi SAW tidak ada seorang pun di kalangan mereka ni pengumpul harta. Kaya ada. Ayat Quran surah An-Naml. Qasas ke Naml? Wa batari surah bukan. Okey, surah Qasas ayat 77. Ke-6 surah Qasas 77. Wa batari fi ma atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada apa yang Allah Taala beri kepada kamu, harta ke, mata ke, cari dengan benda-benda berkenaan apa? Negeri akhirat. Dapatkan negeri akhirat. Tapi di samping itu jangan lupakan habuan kamu di dunia. Maksud dia jangan tak kahwin pula. Janganlah pula tak nak ada rumah. Janganlah pula tak nak berehat, tak nak berjalan, tak nak makan. Bukan, maksud dia itu maksud jangan lupakan habuan kamu dunia. Kerana itu Nabi SAW bila ada para sahabat yang nak zuhud melampau-lampau, tak nak kahwin, tak nak nak puasa, tak nak berbuka, nak semayang, tak nak tidur. Nabi larang. Kerana apa? Kerana benda ni bertentangan dengan kehendak yang di dalam Al-Quran Karim. Maksud dia ada isteri kahwin. Kan ada isteri kahwin, apa masalah dia? Ada anak pula. Kan tak ada masalah orang tu nakkan harta dan sebagainya. Tapi dalam masa sama bukan harta itu benda nombor satu. Mana cari harta-harta dulu. Bukan. Itu masalah bila orang fikir macam ni. Baik. Jadi kita kata ini yang kita katakan bila orang kita sebut berkenaan macam ni, ada orang kata inna haula'i ladallun. Mereka tu adalah orang-orang yang sesat. Contoh macam kalau ada kata ada ustaz kita yang kata televisyen kita tak payah ada dalam rumah pun tak apa. Mesti orang kata macam ini ajaran sesat.
Zaman dulu kan orang kata ajaran sesat. Sedangkan benda tu betul dari segi masalah orang tu nak baiki diri dia. Zaman kita sekarang ni fitnah paling besar antaranya adalah televisyen. Pagi, petang, siang, malam. Mana duduk depan televisyen tak kalau zaman dulu boleh berjalan rumah saudara mara. Tapi duk tunggu apa ada televisyen siri kan. Apa? Benda macam-macam benda lah. Kan apa benda tahu Zehra lah, benda kan. Petang maghrib punya cerita, malam punya cerita, Korea pula kan. Jepunnya, semua sekali ada. Kan masa kosong untuk keluarga bila? Tak ada. Kadang-kadang suami isteri interact pun tak ada benda. Dan bini tengok televisyen, lelaki tengok televisyen juga. So sekali tak bercakap pun. Mungkin seharian tu mungkin kalimah diorang bersembang berdua, boleh bincang berapa tau. Ada mungkin 20 ayat. Mana 1, 2, kalau kita bilang balik suami isteri tu, sehari tu dia akan bincang 1, 2, 3, 4, 5, 20. Habis. Lepas tu tidur. Bayangkan apa jadi. Kan? Itu dengan suami isteri. Kau tengah anak-anak pula. So sekarang ni antara fitnah yang besar lah. Tapi saya tak adalah kata suruh tuan-tuan buang televisyen. Tapi kalau anda kata benda tu macam tu keadaan dia, benda tu fitnah. Bila ada orang tegur, janganlah kita kata macam ustaz ni kan dia apa dia ajak kita tinggalkan, mundur dan sebagainya. Siapa kata? Kan siapa kata? Kalau setakat nak benda tu, telefon boleh tengok macam-macam sekarang, betul tak? Kan kadang ni macam mainan ni macam-macam, telefonnya, iPadnya, apa lagi? Semua ada. Toleh kanan, toleh kiri semua ada mainan. Apa jadi sekarang? Mana kita kata masa manusia Allah Ta'ala tu makin sedikit. So kena jaga masing-masing lah diri masing-masing. Benda tu ada guna untuk kebaikan. Tengok dia komentari ke, kan rimau kejar apa zirapah ke sebagainya, tak apalah. Kau tengok cerita Korea tu buat apa benda? Kan? Seronok kan? Tengok zirapah kan? Baik. Keenam. Pendirian yang keenam pada orang-orang yang tersesat ni, bila dihadapkan dengan dalil-dalil yang hujah yang kebenaran, dia akan apa? Menggunakan kekerasan dalam menghadapi kebenaran. Ini dia kalah, dia tak boleh jawab, maka dia gunakan kekerasan. Dalam surah Ghafir ayat 25 Allah Ta'ala nyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu qtulu abna'al ladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Falamma ja'ahum bil haqq, maka apabila dia datang, ini Musa datang pada mereka dengan kebenaran. Min indina, dari sisi kami. Maka Fir'aun pun ketika itu guna kekerasan. Apa dia buat? Qalu qtulu abna'al ladzina amanu ma'ah. Bunuhlah anak-anak lelaki orang-orang yang beriman bersama dengannya, dengan Musa. Wastahyau nisa'ahum, dan biar kami hidup ramai wanita mereka. Biar perempuan dia ramai, biar anak lelaki dia dimatikan. Wa ma kaidul kafirina illa fi dhalal, dan tidak adalah tipu daya golongan kafir ini menekan dalam kesesatan. Perbuatan mereka itu sebenarnya menyebabkan mereka sendiri akan gagal. Tapi mereka buat juga. Tapi nama gitu kita kata guna kekerasan tadi untuk mengugut supaya jangan sampai benda berkenaan terus-terusan disampaikan. Zaman kita sekarang ni bila Islam tersebar di barat, di Eropah dan sebagainya, maka mula timbul tajuk apa, suara teroris kan, keluarkan sekian orang ni semua kait dengan Islam. Orang tak apa Islam pun kita kaitkan juga. Kan bombing kat sini Islam, pergi sini Islam, semua dia ni cara untuk sekat kebenaran tadi. Pasal dia orang sekarang ni ada masalah di Eropah dan sebagainya. Hatta macam di Perancis dahulu kan, dia gunakan apa undang-undang untuk sekat wanita apa anak-anak di sekolah daripada pakai tudung. Itu hak peribadi, pakai skirt boleh, kenapa pakai tudung tak boleh? Kan hak peribadi kan. Togel tak apa, bagi tutup salah. Apa pasal? Kenapa tutup salah? Togel tak apa, dedah sini tak apa, tapi tutup salah. Tu di sini kepelikan yang berlaku. Bila orang tu dia ada kebebasan, hak kebebasan. Dulu diorang ingat, dulu orang-orang Eropah ni atau barat ni dia ingat umat Islam ni pakai tudung kena paksa. Ialah diorang kan nak bebas. Kan manusia ni dilahirkan born to be free born to be wild. Lahir kan untuk jadi liar Jadi dia kata bila orang pakai tudung tu sebenarnya dia dipaksa oleh keluarga dia. Lepas tu bila Islam sampai ke Eropah, kan dengan cara zaman kita sekarang ni apa, ada orang-orang apa Arab migrate ke sana, kemudian dia orang berdakwah dan sampaikan Islam. Kemudian bila ada orang-orang bukan Islam yang asal daripada bangsa mereka sendiri, bukan Arab, mana bangsa Perancis sendiri, orang Amerika sendiri masuk Islam dan pakai tudung, diorang ingatkan benda berkenaan dipakai kerana ada paksaan. Jadi diorang bersibuk dari hujah kata kena paksaan ni tak ada dah. Sekarang ni dia sekat, diorang gunakan macam-macam. Mana sekat daripada pakai tudung. Sebenarnya benda tadi akan ikutkan dalam Bible sendiri pun, tudung kepala ni adalah di antara pakaian mesti bagi wanita. Tapi umat Islam kita sibuk, diorang tak sibuk. Diorang pasal diorang usaha supaya jangan agama bercampur dalam pemerintahan. Ini sebab selepas berlakunya Renaissance di Eropah. Kan
diorang ubah tukar agama tadi, agama asing, agama suku, pemerintahan tu suku. Ni secularism. Ini pengasingan berlaku. Jadi orang sampai sekarang orang cuba pakai yang sama. Dan orang Islam pun yang tak pandai ingatkan macam tu juga. Dia ingatkan kalau dia kata dia tinggalkan Islam, dia akan maju. Dia akan maju. Maksudnya ini yang diwar-warkan oleh Eropah, digunakan oleh mereka. Tapi sekarang ni bila orang dia masuk Islam, dia tak puas hati. Kan tengok kekerasan, sekat, bawa undang-undang, tutup dan sebagainya. Lepas tu kemudian takutkan orang. Kan ada janggut sikit teroris. Muncul sikit janggut ni. Kalau banyak ni sama dah. Kan? Jadi dia gunakan hujah macam tadi. Dia gunakan kekerasan, digunakan sekatan, tangkap dan sebagainya untuk menyekat daripada orang-orang beriman tadi terus. Mana kalau Musa kena, siapa datang selepas tu kena. Dan ini sebenarnya satu benda kena perhatikan Rasulullah SAW ketika mana terima wahyu awal yang pertama, baginda ketakutan dan bimbang, takut benda berkenaan adalah bukan kebenaran, bahkan mungkin hanyalah igawan atau gangguan syaitan. Lalu Khadijah binti Khuwailid, isteri baginda SAW, bawa baginda jumpa dengan Waraqah bin Nawfal. Bila baginda SAW jumpa Waraqah bin Nawfal dan perbualan berlaku di antara mereka, Waraqah tanya apa dia nampak dan sebagainya. Bila Nabi ceritakan, Waraqah kata, hadha namusul ladzi unzila ala Musa. Inilah malaikat yang turun pada Musa. Lepas tu Waraqah buat statement. Dia kata apa? Ya laitani jazaan. Ya laitani jazaan. Alangkah baiknya kalau aku kuat, aku bertenaga, ansuruka nasram muazzara. Pasti aku akan tolong kau, bantu kau dengan pertolongan yang kuat. Lepas tu dia kata, ya laitani aku nuhayyan. Alangkah baiknya kalau aku hidup. Idh yukhrijuka qaumuk. Kalau sekiranya ketika mana kaum kau halau kau. Alangkah baiknya kalau aku hidup. Waraqah kata, ketika kaum kau halau kau. Lalu baginda pun tertanya-tanya, takkanlah dapat iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tiba-tiba kena halau. Kan kita tak logik dia kan. Orang terdapat dua tiga potong ayat, tiba-tiba kena halau oleh kaum dia. So Rasulullah SAW tanya, Rasulullah kata, au mukhrijiyahum, adakah mereka akan halau aku? Adakah mereka halau aku? Mereka akan halau aku ke? Waraqah pelik. Jadi bila Waraqah kata macam tu, bila Nabi kata macam tu, Waraqah pun jawab. Waraqah kata apa? Waraqah kata, lam ya'ti rajulun qattun, tidak pernah sama sekali datang seorang lelaki bimithli ma ji'ta bihi, dengan benda yang serupa kau bawa ni. Mana benda kau bawa ni? Tak pernah datang seorang lelaki datang bawa benda macam kau bawa ni, illa dia kecuali dia akan dimusuhi. Dia akan dimusuhi. Dia tu tabi'i Islam ni. Mana kita kata kita ajak orang benda baik. Jangan berzina, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan apa, mana benda nak menjaga manusia daripada apa? Daripada rosak dengan fahaman-fahaman asing. Dulu banyak empire-empire dunia besar ni rosak dengan sebab benda-benda ni, akhlaknya, kan, kezaliman dan sebagainya. Islam datang untuk memperbaiki benda berkenaan. Dan kita kata ada asas Islam. Dan kita kata contoh macam konsep berkenaan dengan contoh macam haramkan minum arak, haramkan berjudi, haramkan berzina, ataupun haramkan riba. Semua sekali benda tadi baik untuk rakyat, baik untuk masyarakat. Tak ada Islam datang untuk rosakkan masyarakat, baiki masyarakat. Tapi diorang tak puas hati, tak suka sampai sekarang. Mungkin Islam ajak. Contoh bila seorang tu pakai tudung mana sopan, baik ke buruk? Soalan. Baik kan? Tapi diorang tak suka. Tak tahu kenapa. Sebab punca tadi hadis Nabi tu, yang Waraqah kata, ini satu guideline. Tidak pernah datang seorang datang bawa benda yang kau bawa, melainkan dia akan dimusuhi. Tidak ada siapa datang sebelum kau ni bawa benda serupa macam benda kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi. Kalau kita ingat balik, apa Nabi bawa? Apa Nabi bawa sebenarnya? Tauhid. Nabi bawa apa dia? Tauhid. Mana perkataan Allah Ta'ala dalam masalah penghukuman, masalah pengadilan dan sebagainya. Nabi dapat benda berkenaan dan manusia akan musuhi baginda SAW. So kita macam tu juga. Bila orang guna kekerasan pada kita, menentang kebenaran, kita yang pening kepala. Kan, tangkap ke apa ke dan sebagainya, tak nak bagi tauliah ke, relax, tak ada masalah. Dan benda tu bukan menjadi alasan untuk kita tidak berdakwah. Okay? Baik. Dan dalam ayat yang lain, dan surah Safat ayat 97, Allah Ta'ala ceritakan berkenaan kisah Ibrahim AS. Ibrahim AS, bila mana dia kan berdebat dengan kaum dia, dan kaum dia kalah. So kaum dia buat apa? Qalu ibnu lahu bunyanan fa'alquhu fil jahim. Qalu ibnu lahu bunyan. Lalu mereka berkata, binakanlah untuk Ibrahim ni satu binaan. Mana kayu tu di stack macam binaan. Kemudian nyalakan fa'alquhu fil jahim, kemudian campakkan di dalam api yang besar, menjulang-julang itu. Campakkan di dalam jahim. Mana api yang menjulang-julang berkenaan. So ini perbuatan mereka bila kalah hujah dengan Ibrahim. Ibrahim tak gigit diorang, tak rampas harta diorang, tak rompak diorang. Tapi Ibrahim hujah dengan nyata.
Nyata Ibrahim hujah. Hujah dia direct berkenaan ketuhanan semata-mata. Tapi kaum dia tak puas hati, kalah. Sudah ambil apa? Campak Ibrahim dalam api. Itu dinyatakan. Dan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 116, dalam surah Asy-Syu'ara 116, Allah Ta'ala nyatakan, qalu, mereka berkata, la illam tantahi ya nuhu latakunanna minal mujrimin marjumin. Qalu, mereka berkata, la illam tantahi, kalau kau tak berhenti, ya nuh, wahai nuh, latakunanna, pasti kau menjadi minal marjumin, dari kalangan orang-orang yang direjam. Dan kaum dia bagi pada Nuh AS kata dua, kalau kau tak berhenti, kami rejam kau. Mana mereka kalah hujah, tapi mereka tak jawab hujah, mereka gunakan kekerasan dan juga akan apa? Lempar Nuh dengan batu. Nah, ini kita kata masalah. Dan dalam ayat lain surah Asy-Syu'ara ayat 167, ini berlaku kepada Lut. Qalu ya la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Mereka berkata, la illam tantahi ya Lut, kalau kau tak berhenti daripada perbuatan kau berdakwah ni wahai Lut, latakunanna minal mukhrajin, kamu pasti jadikan orang-orang yang dihalau, terusir daripada kampung ni. Ini mana penggunaan benda macam ni kerana kalah hujah. Tak tahu berhujah dan sebagainya, maka dengan kekerasan. Ini masalah. Dan yang ketujuh, yang terakhir, cuba memburukkan para anbiya dan pendakwah kepada kebenaran. Ini cara mereka yang terakhir. Mereka tak nak menang juga, mereka kalah. Kalau ikutkan hujah tak ada dah. Tapi apa mereka akan buat? Mereka cuba buruk-burukkan para anbiya dan para nabi juga pendakwah pada kebenaran. Ini macam saya sebut tadi lah, berkenaan Rasulullah SAW. Sepanjang baginda hidup, yang berkenaan akhlak, tak pernah siapa pun datang di kalangan orang Arab nak memburukkan akhlak Nabi. Hatta diorang gelar Rasulullah SAW sebagai Al-Amin. Kan, gelaran tadi adalah gelaran yang benar. Kerana baginda SAW adalah seorang yang tak pernah berbohong, walau sekali pun seumur hidup baginda tak pernah berbohong. Maksud mereka sendiri kan, bila Nabi SAW menyatakan dalam hadis, bila mana datang arahan Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan hai Muhammad kepada kaum kerabatmu yang dekat. So Nabi naik atas bukit Safa, dan Nabi berseru, ya Sabahah, ya Sabahah. Nabi panggil orang ramai datang berkumpul. Dan bila orang ramai berkumpul di atas itu, datang jumpa Rasulullah SAW, kan, bayangkan dulu tak ada bangunan-bangunan kan, tapi bukit Safa, bukit Marwah, jadi dia datang mengiringi Rasulullah SAW. Siapa yang tak datang, hantar wakil nak dengar apa Muhammad nak cakap. So Muhammad jarang buat kerja macam ni, tak pernah buat kerja macam ni, panggil orang ramai. So bila Nabi naik atas bukit berkenaan, bukit Safa, dan Nabi panggil diorang, Nabi kata, kalau aku kata di belakang bukit ni, mana di belakang kan Mekah kan macam lembah, dia duduk macam tu, keliling dia bukit bukau. Dia kata belakang ni ada tentera akan serang kamu esok pagi. Apa pendapat kamu? Diorang kata, ma jarrabna alaika kadhiban, kami tak pernah test kamu bohong walau sekali pun. Kami tak pernah uji kamu ni berbohong walau sekali. Lepas tu Nabi kata, kalau macam tu, fa inni nadhirul lakum baina da'adzabin syadid. Kalau macam tu, aku ada peringatan kepada kamu sebelum datang azab yang pedih, azab yang keras. Lalu ketika itulah bercakaplah Abu Lahab, taban laka ya Muhammad ali hadza jama'atana, dan turunlah surat Tabat Yadah lepas tu. Tapi konsep dia sekarang ni, diorang sendiri pun tak ada hujah sebenarnya asalnya. Bila Nabi kata, kalau aku kata, diorang kata apa? Engkau tak pernah berbohong. Dan bahkan akhlak Nabi ni terkenal. Contoh macam ketika mana lepas kan Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah berlaku, tahun berikutnya umat Islam pergi menunaikan umrah. Lalu bila mereka datang, Nabi SAW hantar salah seorang di kalangan sahabat untuk hantar senjata pergi letak tempat rumah tertentu, tempat lain lah sebelum masuk Mekah. Lalu ketika ada orang melintas, nampak senjata tu dibawa. So jadi wakil musyrikin datang jumpa Rasulullah. Dia kata ya Muhammad, dia kata kami tak pernah tahu engkau ni adalah kaum yang mengkhianat. Kami tak tahu kamu ni adalah kaum yang mengkhianat. Nabi kata, apa dia? Nabi kata, ya Rasul, engkau datang bawa senjata. Nabi kata telah dihantar ke tempat lain sebenarnya senjata tu, pasal dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah ke Mekah tu, on the way tu tak ada masalah. Masuk tanah haram tu kena tak boleh bawa senjata. So Nabi kata, aku dah hantar tempat lain. Dia kata apa? Beginilah kami kenal engkau. Like this, kata, kami kenal engkau dengan apa? Jujur dan juga amanah. Dia orang cakap macam tu. Dia tengah kafir ni, kafir. Lawan Rasulullah, kutuk macam-macam, tapi dia terpaksa mengakui Rasulullah ni apa? Seorang jujur amanah. Bahkan ketika mana baginda Sallam tawan Mekah, penaklukan Mekah berlaku, dan Nabi tu kumpulkan semua sekali orang musyrik yang dahulunya dalam ramai-ramai tadi, ada yang pernah bunuh bapa saudara dia, ada yang pernah bunuh kawan dia, ada bunuh macam-macam, ramai dalam tu, pernah caci dia, pernah ejek dia dan sebagainya. Dah kumpul ramai tu, Nabi kata apa? Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Apa kamu rasa aku akan buat pada kamu? Apa kamu rasa aku akan buat pada kamu? Betul? Tahu apa dia jawab? Dia kata apa? Akhun karim, engkau ni adalah saudara yang baik.
ibnu akhin karim, engkau adalah anak saudara yang baik. Khair, engkau akan buat baik pada kami. Kata Nabi pun kata, mana orang sangka macam tu? Kenal Rasulullah dengan bentuk berkenaan. Itu sebab dalam sejarah sebelum datang orientalis barat mula mengkaji sejarah-sejarah Islam ni dengan didatangkan dengan assumption diorang. Diorang baca kisah agaknya macam inilah Muhammad, agaknya buku Martin Link dan sebagainya. Itu sebab kenapa masyarakat kita ni bila baca buku-buku bahasa Inggeris tentang Rasulullah ni jaga-jaga. Pasal dalam tu diajarkan. Kadang-kadang bukan seolah kisah novel dulu lah. Novel yang baru ni kecoh berkenaan novel tentang sirah Rasulullah, sirah para sahabat, diceritakan apa macam style novel lain. Dia kadang-kadang benda tak cakap pun dia akan cakap. Contoh macam bila di situ Umar marah. Umar merasakan tu Umar tak cakap pun. Tapi tukang cerita ni akan ceritakan. Ni cara novel. Jadi macam tu juga macam karangan-karangan golongan orientalis barat. Bila dia karang tentang Islam, dia datangkan dengan assumption macam-macam. Orang kita tak belajar pergi baca. Tak belajar bahasa Arab, tak nak belajar sirah yang betul, baca dan habis masalah. Di situ mula keluarnya kisah-kisah yang pedofil lah, inilah, gila wanita dan sebagainya, semua sekali keluar macam tu. Sedangkan Nabi hidup kan, ketika Nabi baginda hidup, tak pernah seorang pun di kalangan orang-orang musyrikin, baik dia orang-orang musyrikin Mekah ke musyrikin ke seluruh tanah Arab semua tu, tak pernah seorang pun mengeluarkan kata-kata mengatakan Muhammad ini buruk perangai. Tak ada siapa. So macam kalau ada orang tu datang buat karangan kata Rasulullah macam ni, tak perlu jawab pun sebenarnya. Sebab orang yang bercakap dia tak layak untuk bercakap. Sebab dia bukannya orang hidup bersama Rasulullah SAW. Bahkan benda tadi kalau anda rekod tu ada, lama dah keluar. Benda tu di isi orang Arab, dia dah keluar. Tapi orang Arab sendiri pun tak ada jumpa. Tiba-tiba apa? Mak Saleh jumpa. Tak pelik ke? Tak pelik? Pelik kan? Jadi itu sebab kadang-kadang umat Islam ni kena belajar bijak sikit. Pasal cara mereka burukkan Rasulullah tadi tak pernah valid pun. Sebab apa? Sebab baginda SAW di sisi orang Arab sendiri pun yang memusuhi baginda, diorang tak pernah kenal Rasulullah sebagai orang yang buruk akhlak. Kalau baginda buruk akhlak, lama dah ramai orang tinggalkan. Lama dah orang tinggalkan Muhammad SAW. Pasal kita kata baginda SAW buat apa, berdakwah dulu, orang Madinah bila terima Rasulullah SAW, dia ajak seluruh tanah Arab perang dengan orang. Kalau keluar daripada Rasulullah sebarang perangai yang tak elok, nescaya akan keluarlah juga cerita tadi. Itu masalah dia. Golongan munafik kita kata kenal tak kenal, tapi diorang sentiasa apa? Memburukkan Rasulullah bukan masalah Rasulullah punya peribadi. Tapi apa? Macam perang ni kita rugi, kalau tak keluar tak mati. Dia macam tu. Dia bukan datang dengan burukkan syakhsiah Rasulullah. Dia tak bunuh personality Rasulullah. Tak boleh nak dibunuh dengan cara macam tu. Pasal baginda SAW ni terjaga daripada seluruh arah. Memang baginda ni orang yang baik daripada hidup sampai mati. Tak ada siapa boleh kata apa-apa pada baginda SAW dari segi masalah akhlak. Pasal baginda orang yang paling mulia akhlak. Jadi konsep orang kita datang burukkan Nabi. Dan sebenarnya memburukkan Nabi ni di sisi orang-orang ahli kitab, dia dah biasa. Dia terbiasa. Siapa-siapa buka Old Testament, New Testament dan sebagainya, cerita memburukkan Nabi ni banyak. Macam di sisi orang-orang Kristian, bila dia buka Bible je, contoh kalau cerita berkenaan dengan Sulaiman. Dalam cerita kisah Sulaiman kita baca berhenti macam tu kan. Dalam Bible kisah Sulaiman, dia kata di akhir hayat Sulaiman tidak lagi menyembah Allah, menyembah berhala. Dia ikut isteri-isteri dia yang bukan apa ni, yang bukan pada ni Bani Israel ni yang ada penyembahan berhala. So Sulaiman menyembah berhala macam isteri-isteri dia. Ini dikatakan dalam Bible. Tidak seperti Daud, dia kata. Kemudian bila berkenaan dengan Daud pun ada juga kisah bohong dia buat. Dia kata kisah berkenaan Daud alaihissalam ni nak bini orang dan sebagainya kan. Lepas tu kemudian dia hantar orang tu pergi peperangan. Kan dia nak bini orang tu, dia nak tunggu orang tu, tak ni dia hantar orang tu letak kat depan supaya mati dalam peperangan. Lepas tu dia kahwin dengan bini orang berkenaan. Itu pun sama juga, tak ada dalam hadis Nabi yang sahih, tapi mereka burukkan para anbiya. Kemudian kisah Nabi Nuh alaihissalam, lepas daripada kapal mendarat jadi tukang buat ladang anggur dan buat arak. Pernah minum arak dan mabuk, kain terselak, anak dia tengok. Ini benda-benda macam ni kita kata burukkan para anbiya. Kalau tu tak lagi, kalau kita ni lagi Lut alaihissalam dikatakan berzina dengan anak dia. Kan? Dan actually banyak para anbiya dikatakan, Syuaib dikatakan macam ni, semua sekali dikatakan macam tu, berzina dengan menantu dan sebagainya. Kenapa? Matlamat dia burukkan orang ni, dan lepas apa? Tak payah ikut. Kita burukkan. Dia burukkan para anbiya, sebab tu tak payah ikut dah. Dia tak payah ikut, mana alasan dia burukkan Nabi tadi, untuk apa? Tak valid untuk ikut Nabi-Nabi berkenaan. Itu dia buat fahaman baru. Tu konsep ni kita kata banyak berlaku macam sekarang ni, diorang burukkan Rasulullah SAW untuk kata jangan ikut. Dan burukkan pendakwah pun juga jangan ikut. Masa tak nafikan memang manusia ni, pendakwah ni manusia juga. Ada di kalangan mereka ni yang bekerja kerana harta dan sebagainya. Memang betul. Yang mengajak manusia kepada bukan Allah Ta'ala pun dia ramai.
Tapi dalam masa sama, contoh macam kalau kat Malaysia ni, yang diburukkan biasa je ni lah, macam kita ajak kepada sunnah Nabi SAW, dia katanya Wahabi. Dan benda tu pasal dia mudah, satu word dan orang lari. Bila buku dia kan, buku yang baca Wahabi, tak pernah baca pun lari, bahaya dia Wahabi. Peliknya kan, benda-benda macam tu, macam apa, amalan-amalan masyarakat Melayu kita bila ditegur, orang akan kata jangan tegur, nanti Wahabi. So, benda ni satu pemburukan awal-awal lagi, yang kalau kita kata buka kitab mazhab Syafi'i, tak ada. Contoh baca Yasin malam Jumaat, buka kitab mazhab Syafi'i, tak ada. Berkaitan tahlil, tak ada. Benda-benda tadi dibuat oleh masyarakat kita, maulid ke dan sebagainya, tak ada dalam kitab karangan Imam Syafi'i sendiri pun. Kalau kita bermazhab Syafi'i, tak ada ulama mazhab Syafi'i ajar dalam kitab fiqh mereka. So sekarang ni kita ikut siapa? Itu pening kepala. Kita ikut siapa? Siapa kita ikut? Kita ikut siapa kalau kita kata mazhab Syafi'i? Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Mana orang buat, banyak kita buat kan, program-program tertentu. Saya kata kalau benda tu ada dalam mazhab Syafi'i, bawa. Saya kata, bawa. Bring force. Bukannya kita main-main. Pasal benda ni tadi tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tapi orang ramai pasal tak belajar, bila dengar je kata Wahabi, lari. Macam baru ni ada seorang penceramah dekat televisyen. Dia kata apa? Dia kata golongan Wahabi ini adalah apa? Adalah penumpah darah. Mereka membunuh orang-orang yang tak sama mazhab dengan mereka. Contohnya macam bab tawasul. Ada orang ada mazhab lain, so jadi diorang bunuh orang-orang tersebut. Okey, kisah ni yang tak diceritakan adalah Muhammad bin Abdul Wahab dan kerajaan Saud ketika tu. Mereka ni sebenarnya kan bekerjasama pasal apa fatwa Muhammad Abdul Wahab ni sampaikan, kerajaan Saud akan laksanakan. Jadi fatwa tadi antaranya berkaitan tajuk masalah kubur-kubur wali-wali yang berada di keliling Mekah, di kawasan Madinah dan sebagainya. Dahulunya ada kumpulan-kumpulan sufi kat situ, suka kan kubur tadi. Dia bertawasul dengan kubur, pergi kubur tadi sapu, cium dan sebagainya. Hatta kubur Khadijah dia buat buat kubah dan sebagainya. Bila nak diratakan, tiba-tiba ada hero dia orang datang. Benda tadi dibuat oleh kerajaan, bukannya dibuat oleh Muhammad Wahab datang bawa tentera militan dia sendiri, bukan. Kerajaan. Contoh macam kita sekarang dulu, macam Arkam, bila nak ditangkap oleh kerajaan Malaysia kan, katakan dia bawa parang menentang kan penangkapan berkenaan penutupan kampung mereka, kita cakap apa? Bila kerajaan gunakan kekerasan, kerajaan jahat kerana tak ikut tak benarkan orang bermazhab dengan mazhab masing-masing. Macam tu. So in the end masalah macam ni, kita kata dalam segi kerajaan, macam Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang tak nak bayar zakat baca Al-Quran juga. Bila tak nak bayar zakat tu, dia kata apa? Dia kata dalam Quran Karim, Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah kata apa? Khudh min abwalihim sadaqatan. Hai Muhammad, ambil daripada harta mereka sedekah. Yang sedekah tadi, tutahhiruhum, kau bersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan kau sucikan mereka dengan sedekah tadi. Wa salli alaihim, dan doakan untuk mereka. Inna solataka, sesungguhnya doa engkau sakanun lahum, ketenangan bagi mereka. Lepas tu dia orang kata apa? Wahai Abu Bakar, dia kata doa Nabi untuk kami adalah ketenangan. Engkau siapa? Engkau bukan Nabi, dia kata. Kalau ikut ayat tadi valid tak? Ikut ayat tu valid tak? Valid. Pemahaman tadi betul dari segi masalah konteks literal pembacaan. Tapi Abu Bakar kata kalau ini diorang buat, nanti akan merebak pada kampung ini. Kampung ini tak bayar kampung ini. So in the end apa? Tersebar. Tu kadang bila orang bincangkan berkenaan dengan la ikraha fid din. Pernah dengar kan? Ada orang kata la ikraha fid din, tak ada paksaan agama. Itu untuk orang bukan Islam masuk Islam. Setelah anda Islam, anda seorang Muslim, dan anything berkaitan dengan tajuk arahan Islam, anda kena patuh. Kerajaan kena jaga benda ni. Itu sebab Imam Syafi'i rahimahullah, dia keluarkan fatwa berkenaan dengan siapa-siapa tak semayang, wajib dibunuh. Imam Syafi'i kata wajib dibunuh, dipanggil, suruh bertaubat, tak nak semayang, bunuh. Sebab bila seorang tak semayang, dia akan berjangkitlah sekali, satu kampung tak semayang. Apa jadi? Macam zaman kita sekarang lah kan, semayang tu hak masing-masing. Ia dari masalah konteks satu keluarga dan sebagainya, tapi atas nama kerajaan tak. Itu yang Abu Bakar buat. Orang tak nak bayar zakat, ikutkan sepatutnya kan. Bila para sahabat ramai menentang, Umar menentang, Umar kata, wahai Abu Bakar, diorang tengah azan lagi, tengah azan, serang kampung tu tengah azan. Tapi kerana apa? Atas nama kerajaan. Sebab dia faham, mana dia faham, kalau sekali satu kampung ni tinggalkan, kampung ni akan ikut, kampung ni tinggalkan, akan ikut. So lepas tu satu persatu syariat Islam akan dibuang. So matlamat kerajaan terujukan untuk jaga agama. Kalau agama tak terjaga, apa guna kerajaan tu wujud? So jadi sekarang ni, itu konsep dia. Kalau orang dalam tajuk ni, paksaan dalam agama tadi bahagian apa? Bahagian benda-benda yang persorangan peribadi dalam cerita. Tapi dalam tajuk benda yang akan merebak, kita terpaksa sekat. Contoh macam tu kita kata dalam kehidupan kita sekarang ni, contoh macam orang yang apa? Kan pornografi. Kan pornografi tu kan. Saya pernah jumpa dengan seorang Allah Ta'ala ni, dia actually ni dulu MKN, Majlis Kehormatan Negara, dia minta pada kedutaan Malaysia di Yaman supaya hantar teks berkenaan dengan tajuk Undang-Undang Yaman
tentang orang yang murtad, tentang orang yang berzina, yang telah berkahwin, tentang orang berzina biasa, yang tanpa kahwin, yang tidak berkahwin lagi, yang sebat atau rejam. Jadi bila dia sebut macam tu, dia orang tak kerti baca. Jadi kami persatuan pelajar tolong carikan. Dan di Yaman buku tentang legislatif perundangan mereka dijual di kedai-kedai. Beli macam tu je, besar tu je, kecil je. So kita boleh buka lah akta jenayah ke akta perundangan apa-apa sekalipun, ada kat situ. Kanun jenayah mereka ada. Jadi bila ambil buku tu, saya gariskan muka surat berapa dan saya tulis balik, saya serahkan. Bila serahkan benda berkenaan, salah seorang pegawai kedutaan tu, dia macam tak puas hati dengan apa yang sampai lah. Macam dia kata macam, dia kata, benda ni kan hak peribadi seseorang, dia kata. Kan kenapa kita perlu nak sekat orang dan paksa orang, dia kata. Kan macam orang tu kalau dia berzina ke, dia tu hak dia tanggung sendirilah. Kalau untuk murtad pun, itu dengan Allah Ta'ala lah. Dia kata, saya kata betul, saya kata benda tu memang hak peribadi, tetapi kena ingat kita Malaysia pun pernah buat dan sedang buat berkenaan dengan hak peribadi. Saya kata contohnya macam pornografi. Kan pornografi diharamkan, boleh jual sesuka hati? Tak boleh kan? Ada orang buat benda berkenaan sorok-sorok, tapi kerajaan kalau tahu kena ambil tindakan. Kena dia diam je. Tak sepatutnya kena. Kalau ikut akta undang-undang tadi ada. Dibuat undang-undang tadi sebab apa? Ikutkan logik kalau orang tu ambil video lucah tadi, dia duduk dalam bilik, dia buat kerja seorang-seorang. Apa benda yang dia buat lah, kita nak sebut. Tapi dia buat benda tu, siapa sakit perut? Yang perbuatan dia. Ada siapa sakit perut? Tak ada. Sakit tangan? Tak ada. So dia buat kerja sendiri. Apa masalah dia? So kenapa kena haramkan? Sebab benda ni akan bawa kerosakan yang lebih besar. Itu sebab kenapa nanti orang tu kepala dia tak betul. Tengok semua orang tengok nampak lucah. Kan dia tengok semua perempuan dia bogel kan dengan mata dia. Jadi tak betul benda ni fakta. Itu sebab kenapa pasal dia akan otak dia rosak. Otak dia rosak. Dia tak nampak orang ni macam kakak dia, abang dia tak nampak itu. Dia akan nampak benda tu lucah. Everything dia pandang semuanya lucah. Jadi benda ni tadi disekat sebab nak mengelakkan berlakunya kerosakan lebih besar. So macam tu juga masalah apa? Murtad tadi, ataupun tinggal solat tadi, ataupun tak bayar zakat tadi. So faham tak konsep kenegaraan tadi? So atas negara, supaya jangan benda tu merebak besar, dia kena ambil tindakan. Kalau seorang tinggal solat dan sebagainya merebak, macam orang murtad kan, kalau dia murtad seorang-seorang, tak ada siapa tanya, dia tak tahu, dia diam, tak ada siapa dipersoalkan. Tak payah nak apa, dia bohong, dia sorok-sorok kan, tak ada siapa disuruh cari adakah dia telah murtad atau tidak. Tetapi bila dia zahirkan, isytiharkan, dia ada masalah. Sebab dia akan menjadi tauladan untuk orang berikutnya. So kalau tak ada tindakan ke atas dia, orang berikutnya akan ikut pula. Macam tu keadaan masalah, pasal dia konteks kenegaraan, bukan masalah konteks perseorangan pribadi. Kalau pribadi dia dengan Allah Ta'ala senyap-senyap, tak ada siapa tahu, tu dan cerita. Tapi bila dia isytiharkan, zahirkan, dan kerajaan kena ambil tindakan. Macam orang solat, tinggal solat sorang-sorang, tak tahu, senyap, tak ada hal. Dia menipu pun, dah solat belum? Dia kata dah solat. Tak disuruh kita paksa untuk force dia supaya jawab lain, tak ada. Islam tak ada macam apa soal jawab pukul-pukul, tak ada. Islam tak ajar. Yang pukul sampai mengaku pun tak ada dalam Islam. Jadi sekarang ni kalau ada bukti ada sekian, ambil tindakan dengan bukti saja. Bukan dengan kita kita paksa dia mengaku. So konteks kita kata macam ni kan, apa dakwah dan sebagainya. Di sini timbul tajuk yang Muhammad Wahab tadi. Yang saya dengar ada seorang penceramah baru ni, dia kata apa? Muhammad Wahab ni dan juga ni Wahabi ni safah, penumpah darah. Dia mau menumpahkan darah orang yang tak semazhab dengan dia. Bila tanya balik apa mazhab ni maksudkan? Apa? Orang yang bertawasul kat kubur. Kan benda tu atas tindakan kerajaan Saud ketika itu yang ambil tindakan. Bukan Muhammad Wahab bawa militan pergi serang kampung tu. Itu konsep yang kena faham. Di sini yang kita kata menakut-nakutkan orang supaya apa? Jangan datang belajar. Kadang-kadang datang dengar sikit, tak ustaz, contohnya ustaz dekat Yayasan Taklim sebut sembahyang hajat tadi tak valid. Tiba-tiba, jangan pergi, ustaz tu Wahabi, dia ajar orang sembahyang hajat tak ada. Kita dah lama sembahyang hajat. Kenapa tak? Bila kita ajar, dengar. Kita tunjukkan benda tu dengan bukti. Saya suruh tuan-tuan ikut mazhab saya. Saya tunjukkan hadis mana, apa lafaz dia dan sebagainya, supaya tuan-tuan tahu bahawa benda berkenaan bukannya saya punya mazhab, tapi itu adalah tu. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, kitab-kitab mazhab Syafi'i, solat hajat tu tak ada. Kitab jualan pasaran, yes ada. Terjemah yang Melayu tu ada. Tapi buka kitab-kitab mazhab Syafi'i, solat hajat tidak wujud, tidak diajarkan. Jadi secara asasnya kita kata, benda-benda macam ni kita kata memburukkan pendakwah atau para anbiya, nombor satu lah Nabi dan dia pendakwah ni, ini matlamat asal dia yang supaya orang jangan ikut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Taha ayat 63, qalu, mereka berkata, in hadani lasahiran, berkatalah apa besar Firaun kepada rakyat jelata, dia kata in hadani lasahiran, tiadalah dua orang ini melainkan lasahiran, dua ahli sihir, yuridani, yang mereka berdua ingin an yukhrijakum min ardikum, untuk halau kamu daripada tanah air kamu. Sedangkan Musa AS sebenarnya ajak siapa? Dia nak minta dengan
Firaun supaya lepaskan Bani Israel saja. Dia tak minta pun untuk halau keluar orang Kibti, kan? Dia original penduduk situ supaya keluar Mesir. Pasal dia kata bila Musa datang jumpa Firaun, dia minta arsil ma'iya Bani Israel, utuskan, lepaskan bersama-sama ku Bani Israel. Itu je yang dia minta. Kalau tak nak kau beriman tak ada masalah, tapi lepaskan Bani Israel. Tapi Firaun tak nak. Pasal apa? Di Mesir ketika itu Bani Israel ini adalah status buruh untuk negara berkenaan, yang buat kerja dan sebagainya, binaan ke apa ke, itu adalah dikenakan kepada Bani Israel, anak-anak Yaqub alaihissalam. Sedangkan Yaqub alaihissalam dahulu dan keluarga dia bila datang ke Mesir, Yusuf adalah menteri dalam kerajaan sebelum tu. Jadi bila datang sampai peringkat tertentu, diorang tak suka dah kedudukan yang berada pada Bani Israel ni, anak-anak Yaqub ni. Jadi diorang sekat. Jadi Musa sebenarnya datang bukan nak halau Kibti keluar biar diorang ambil negara. Musa datang untuk apa? Bawa lari Bani Israel. Tapi ketika dia nak burukkan Musa dan Harun, diorang kata yuridani an yukhrijakum min ardikum. Dua-dua mereka ni datang untuk mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Bisihrihima, dengan sihir mereka berdua. Wa yudhiba bi tariqatikumul muslah, dan menghilangkan jalan kamu dan juga adat kamu yang terbaik atau yang utama. Tu yang diorang maksudkan. Tapi sebenarnya Musa datang untuk apa sebenarnya? Nak ajak Bani Israel keluar, tu je. Itu yang Allah nak jalankan untuk mereka. Tapi mulut pembesar Firaun dia kata apa? Diorang kata Musa dengan Harun ni nak halau orang-orang penduduk yang asal keluar supaya diorang dapat take over. Nampak? Jadi orang ramai pun beri sokongan lah kepada Firaun ketika itu kerana kata-kata macam ni. Ditakut-takutkan dengan kata kalau Firaun kalah, Musa menang, dan kita kena keluar daripada apa? Mesir. Dan diorang akan take over negeri ni. Bohong. Ni bohong je. Okey. Dan dalam surah Az-Zaid 52 Allah menyatakan, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kadzalika, demikianlah, ma atal ladzina min qablihim, tidak datang orang-orang sebelum mereka ni sebarang rasul illa qalu, kecuali mereka berkata sahirun, penyihir, aw majnun, ataupun apa? Orang yang gila. Ni kita kata orang yang gila. Ini cara mereka buruk-burukkan. Sekarang ni kita kata sebab kenapa dalam fitnah fitnah berkenaan dengan duit dan sebagainya kena jaga. Kalau dia kata dakwah tu dibuat, elakkan masalah duit ni berlaku. Pasal kalau masalah duit tu masuk, jangan siap. Dia timbul. Macam ni lah. Macam kalau kita kata dakwah tadi dibuat, tapi dia dalam konteks mengumpul harta. Dana penting. Kita kata dana itu penting. Tetapi kalau anda kata tidak dijaga bab ni, akan timbul masalah. Diburukkan dengan dia ni sebenarnya nak duit orang ni. Kan banyak kita kata orang-orang yang tajuk agama ni sekarang ni menjadi komersial. Tahu? Upah mana? Itu sebab atas penceramah tadi tu dia kena faham lah. Sebenarnya bukan buat amal untuk duit. Kalau dia tak bayar duit pun dia patut datang. Pasal matlamat dia jadi apa? Warasatul anbiya, kawasatul anbiya. Nabi, para anbiya tak datang minta duit dengan orang. Faham? Secara asasnya benda tu bukan ni. Kalau dia kata ada nilai harga pula, sekali ceramah berapa ribu dan sebagainya, itu masalah lagi, rosak lah. Itu sebab kenapa? Benda mungkin betul, benda tu benar, tapi dengan sebab duit menjadi rosak. Rosak dakwah tadi dengan sebab duit. Pasal apa? Bila orang tu letak harga saja untuk dakwah tadi, dia masalah. So kenapa kena jaga? Bab-bab ni kena jaga. Kalau kita kata kalau dia kata penceramah tadi atau pendakwah dia tak jaga, dan di sini antara jalan merosakkan dia. Ya, untuk orang awam pun kalau sayang penceramah tadi kena jagalah juga. Jagalah dia, jangan sampai dia rosak. Pasal contoh macam Nabi SAW menyatakan hadis yang bila seorang lelaki tu puji saudara dia depan orang ramai. Nabi kata apa? Jangan kau bantu syaitan kat atas saudara kau. Maksudnya bila kau puji dia melampau di hadapan orang ramai, kau sedang bantu syaitan mengalahkan dia. Dia akan jatuh. So itu cara kita bantu dia. Contoh bantu dia macam peringatkan dia dan sebagainya. Pasal di kalangan tajuk ni kita kata memang pemburukan pendakwah ni banyak. Kan? Kahwin lebih pun ada juga dijadikan masalah. Sedangkan Islam kata tak apa. Tapi bila dah jadi nak rosakkan dan diburukkan, macam-macam benda keluar. Kahwin dua pun bising kan. Kahwin dua. Kan dari Islam halal kan, masalah dia. Tapi nak rosakkan, nak burukkan, main habis. Apa saja tajuk dia kata akan jadi. Kalau dia kata dulu dia panggil gila dan sebagainya, orang kata gila-gila apa? Gila harta, gila pangkat, gila kedudukan dan sebagainya. Kalau contoh macam dia kata zaman kita sekarang ni, bila kita tegur amar ma'ruf nahi munkar, orang akan kata apa? Alah, dia ni nak kuasa je, gila kuasa. Dia kata. Sama kita sekarang, kita kata halal, haram. Jangan buat konsert yang haram, jangan buat sekian, jangan bawa hiburan, jangan. Benda tu kita kata jangan buat. Orang akan kata apa? Alah, dia ni gila pangkat, gila pengaruh. Kan? Dia nak kuasa dan sebagainya. So konsep benda ni masalah. Lebih-lebih kalau dia kata sebahagian orang tu masuk dalam parti politik, lagi masalah.
Mana tersebut level kata-kata dia sahih, tapi akan dilabelkan atas kepala dia. Dia cakap atas dasar parti sekian. Sedangkan benda tu sahih, tapi maksud problem sekarang ni dirosakkan dengan benda-benda tadi. Nama, gelaran, kedudukan dan sebagainya. So secara asasnya seorang tu kena sedar bahawa ini sifat-sifat yang 7 perkara tu yang kita kata sebagai asas yang akan berlaku daripada orang yang tak nak ikut kebenaran, dia akan buat benda tersebut. Dan kita, bila kita tengok benda tersebut, bila orang tu burukkan seorang orang pendakwah ke, atau burukkan para anbiya dan sebagainya, benda tu berlaku sebab tadilah tak nak terima kebenaran, tapi digunakan cara-cara tadi untuk rosakkan imej orang yang berdakwah tersebut. So kita kata untuk kita bantu pendakwah tadi, jangan sampai imej dia rosak, nasihatkan dia jangan buat benda sekian, supaya jangan sampai imej dia rosak. Faham? Yang kita nak bantu pula, banyak duit boleh buat benda-benda ni, kita bantu macam tu, masalah lah, jahanam. Benda jadi kes, ada saya ingat dulu ada kawan saya yang 3-4 orang, dia buat pembandingan sains Al-Quran, buat poster, buat sekian kan. Jadi bila ditunjuk bahan-bahan yang dia ada, orang yang nampak kan, banyak orang tengok benda tu, dia kata apa? Uish, boleh buat duit ni ustaz, dia kata macam tu, boleh buat duit ni ustaz. Habis betul. Jadi lain sekali benda tu kan, yang kawan yang seorang tu disimpan terus, tak keluarkan bahan-bahan tadi. Sebab bimbang benda yang cakap tadi kan menjadi aplikasi kepada diri dia. Sebab apa? Orang kata boleh buat duit. Ni boleh buat duit. Masalah lah. Mana kita membantu, sedangkan yang cakap tadi orang baik, bukan orang tak baik, tapi cara cakap tadi membantu untuk merosakkan pendakwah tadi. Itu je. Jelas? So, jadi itu 7 perkara yang dikatakan sebagai pendirian golongan yang tidak mahu mengikuti kebenaran, dan juga hujah-hujah yang nyata. Mereka tentang juga sebab sifat-sifat mereka lah. Kita bahas dengan batil, degil dan sombong. Kemudian menentang kebenaran setelah zahir tanda-tandanya, berpaling dari kebenaran, kemudian beralih pada mempersedih dan mengejek, cara mereka buat dan juga kemudian mereka menggunakan kekerasan menghampiri kebenaran. Kemudian terakhir mereka cuba memburukkan para nabi dan juga pendakwah kepada kebenaran. Mereka rosakkan hujah dengan cara macam tu. Kalau kita kata non-Muslim buat macam tu kepada mungkin para anbiya, tapi kalau dalam Islam sendiri, pendakwah-pendakwah tadi, kadang kita tegur benda tu untuk supaya manusia sembah hanya Allah Ta'ala, tapi dia akan rosakkan kita. Dia kata orang sekian. Dia burukkan nama pendakwah tadi dengan apa? Dengan macam-macam benda supaya orang lari. Tapi zaman kita sekarang banyak-banyak Wahabi lah. Dengar je benda sekian-sekian Wahabi. Semua orang lari straight. Tak nak duduk diam. Tak nak dengar pun. Sebab apa? Orang kata Wahabi. Kan? Buruk kan nama tadi. Sedangkan tak ada benda pun nak kata kita ajar buku Muhammad Wahab. Tak. Tapi kita tiba-tiba datang. Saya sendiri, saya pribadi, saya duduk di Yaman, saya tak pernah belajar buku karangan Muhammad Wahab. Saya tak pernah belajar walau sekali pun. Sepanjang 9 tahun saya duduk sana, 10 tahun saya duduk sana, tak pernah saya belajar walau sekali pun buku dia. Tapi apa yang diajarkan oleh para ulama terdahulu, selari dengan apa dia ajar. Bukan salah, bukannya kita kata benda tu Imam Syafi'i keluarkan fatwa tadi, atau Imam Malik, atau Imam Nawawi dan sebagainya, keluarkan fatwa-fatwa tadi berseiringan dengan apa dia cakap. Takkan nak kata benda salah. Kena kata betul lah. Dan jadi konsep ni kadang-kadang banyak kalangan kita ni, dia terlampau takut dengan gelaran tau. Kena gelaran sikit, terlampau alim sangatlah kau, habis lari, tak nak kan. Jadi konsep ni kita kena jaga balik. Mana kalau dia kata orang tak jaga benda ni, maka dia akan silap. Sebenarnya benda tu dah benar, tapi kerana apa? Influence tadi menyebabkan kita lari daripada orang-orang berkenaan. Mana dakwah yang betul tadi kita lari sebab benda-benda tersebut. Jelas Baik, insyaAllah nanti kita akan masuk pada tajuk berkenaan dengan kaedah pemikiran dan pengujahan dalam Islam. Macam ni Islam pula. Kalau itu kita kata orang-orang bukan Islam atau orang-orang yang sesat, dia akan batal panca indera, untuk khurafat dan dongeng dan seterusnya. Kalau Islam pula, macam mana cara diajar orang kita berfikir? Mana umat Islam ni macam mana diajarkan oleh Islam dalam bentuk pemikiran mereka dan hujah mereka. Macam mana mereka berhujah, macam mana mereka berfikir. Ini akan kita belajar insya-Allah pada masa akan datang. Ada soalan? Ya. Dia dalam 100 tahun dulu ke 18 lebih, saya tak ingat. Saya tak tumpukan sangat. Dia zaman akhir kolonial punya zaman. Akhir zaman kolonial. Lebih kurang lah. 100 tahun dulu, 100 lebih. 100 lebih lah, 100 lebih. Pasal kita dah masuk 2000 lebih kan. 100 lebih lah. 18 lebih, 18 akhir awal 18 kurun ke-7 kurun ke-19, awal kurun ke-19. Tapi kita kata benda berkenaan yang disebut kadang dalam kait-kait contoh macam dia kata Muhammad Wahab ni bahaya sebab dijatuhkan kerajaan khilafah Uthmaniyah. Tu sering disebut kan, dengar kan? Benda tadi kita kata ketika waktu berkenaan, bukan itu je, di Yaman dan sebagainya, kerajaan Uthmaniyah ketika itu tidak lagi mewakili keseluruhan apa yang dikehendaki oleh Islam. Mana nama saja ada, tapi pelaksanaan tidak. Mana penjagaan tidak. Mana kuasa untuk tarik harta, itu lain cerita. Kita kata benda tu nama, hanya tinggal nama.
Dan bila kita kata benda tak dilaksanakan, maka diorang buat kerja untuk kembalikan balik pemerintahan secara Islam, dibuang benda-benda berkenaan. Bahkan zaman-zaman zaman Osmaniyah dahulu, kalau tahu cerita dulu zaman Osmaniyah dahulu, diorang ada bawa satu tandu tau, macam benda besar, bawa daripada Mesir pergi ke Mekah untuk menandakan mula musim haji. Dia bawa macam tandu tu adalah macam tak ada benda pun, kosong dalam, tak ada benda. Tapi kononnya mewakili bahawa apa? Ritual bermulanya haji tak pernah dibuat. Tapi zaman Osmaniyah dulu dibuat. Daripada Mesir dibawa tandu berkenaan. Saya tak ingat dalam video apa. Ada. Sekejap. Okay. Kalau ada saya tunjukkan. Di dalam satu video dia tu saya download Islam and Art. Islam and Art lah. Islam dan juga apa? Dan juga apa? Seni. Mana tak Islam and Art ni? Ni. Okey. Ini contoh A collection of artifacts from the Muslim world is about to be put on show at the British Museum. Okey. They tell the story of the Hajj, the Muslim pilgrimage. Dia sebut dah, tapi kita ke depan sikit. To non-Muslims. Contoh ini saya ke depan sikit. Kalau tak tunjuk nanti kamu tak tahu. Is the Kaaba itself. Panjang, kalau tunjuk semua panjang. That was made Gini. of the Kaaba that were given as gifts. In order to get the correct design, they made little holes through it, and in order then that you could be able to work out the design on the textile. Nak. The Mahmal has had its share of politics. The Mamluk and Ottoman rulers of Egypt started a tradition of sending this heavily decorated textile to Mecca, accompanying the pilgrim caravans to the Hajj. It would stay on the Kaaba and then come back to Cairo. To the Egyptian and Turkish rulers, it was a symbol of their protective rights over the Kaaba. But to the Saudis, it was a symbol of territorial control and religiously heretical. In 1814, followers of a Saudi cleric, Ibn Wahhab, tried to stop it, and in 1926, the practice finally came to an end. Many of the traditions... Okay. Contoh itu contoh yang kita bagi kan. Mana maksud dia kerajaan Osmaniyah, Mesir dan juga Turki, ketika tu dia nak tunjukkan kuasa dia, dia bawa tandu tu tadi. Mana menunjukkan haji mula bila diorang hantar barang tu. Sampai benda tu baru boleh mula haji. Siapa dia? Nak bawa benda berkenaan. Mana konsep macam ni? Kenapa tak siapa persoalkan apa yang dibuat oleh mereka ni? Dan dia sebut tadi berkenaan dengan Muhammad Wahab. Dia kata apa? Bahawa orang yang mencuba untuk menghentikan benda berkenaan. Sebab benda ni antara ini contoh satu benda. Banyak lagi yang tuan-tuan tak tahu yang dibuat. Yang dibuat oleh mereka kan. Macam saya kata kubur dan sebagainya. Benda tadi ada di antara benda paling besar berlaku pada tanah Arab zaman dahulu. Lepas Rasulullah wafat dan para sahabat kan makin jauh timbul tajuk macam pengagungan kubah-kubah dan sebagainya untuk wali-wali ni ataupun dia orang buat tempat-tempat macam ni. Dan ini antara contoh lah. Dia kata macam tadi kan, dia kata tandu tu tadi akan dibawa pergi daripada Mekah, daripada Egypt daripada Egypt bawa pergi ke mana? Pergi ke Mekah, menunjukkan bermulanya haji, bermulanya haji dengan benda berkenaan. Ini sebenarnya bukan tanda, tak ada sebab pun, tak ada kaitan dengan Islam. Apa pasal pula benda tu sampai bawa dengan apa dalam tu? Soalan, apa dalam tu? Ni macam apa benda yang dibawa dalam tu? So konsep yang ni kita kata benda yang berlaku macam dia kata 1814 dulu apa Muhammad Wahab punya ni cuba untuk sekat benda ni. Kemudian pada 1926 baru lagi 26 baru berhenti. Itu sebahagian. Kita dulu pun kan mandi safa kita buat kan. Faham macam tu lah. Konsep benda ni bila datang pembaharuan pembetulan ni patut diterima. Jangan kita mempersoalkan. Memang tak ada, Nabi tak pernah ajar, tinggalkan. Bukannya kita kata asal baik apa salahnya. Asal baik apa salahnya bukan dari Islam. Asal baik apa salahnya itu bukan daripada syiar Islam. Syiar Islam adalah apa yang benar dan baik itu adalah apa yang wajib dan juga sunat. Yang mubah benda nak buat silakan. Nak minum air ke, tak minum air ke terpulangkan. Faham Jelas? Okey. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.